Sudah ikatan cinta yang bersaksikan janji asmara. Ku turut salah percaya ganda demi cinta bahagia. Oh, mari bersama kita berdua melangkah kasih yang tercipta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan selamat pagi Malaysia. Anda bersiaran langsung bersama kami hari ini dari pekarangan Karnival Usahawan Desa. Dan saya tidak keseorangan, saya ditemani oleh rakan setugas saya, member lama. Member lama. Tu dia. Hani Hamid di sini. Okey, seronok pagi ni teruja, sangat teruja sebab apa? Awal pagi memang dah diserikan dengan apa tahu? Dengan bunyi-bunyian haiwan ternakan. Ya. Sebab belakang kita ni ada petting zoo sebenarnya. Ini merupakan salah daripada tarikan yang ada di sini dan di belakang kami ni dipanggil ada beberapa tarikan, ada laman ternakan, laman herba, ada juga desa buah-buahan dekat sebelah hujung sana tu. Oh, memang seronok. Ni baru satu kawasan Ya, ni Bukan baru satu kawasan. Besar kawasan kita hari ini dan sejak 2019 sejak pandemik lagi tidak diadakan Karnival Usahawan Desa. Jadi ada yang rindu. Jadi kali ini kita bawa dekat Anjung Floria ni. Ya, kat betul. Putrajaya. Betul. Memang Kalau besar sekali. Benar. Walaupun kita tengok keluasannya begini, tapi kalau dulu nak dibandingkan, dulu lebih luas, 76,000 kaki persegi di sekitar pekarangan di sana kehakiman. Kali ini 25,000 lebih kaki persegi, tapi itu tidak menghalang Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk memastikan anda mendapat satu kenangan yang sangat indah bermula pada 22 hari bulan lalu sampailah esok. Pastikan anda tidak ketinggalan untuk melihat apa yang ada untuk anda. Dan yang seronoknya, kalau ada yang suka memancing, apa tu kaki mancing lah. Jangan pancing orang. Kita ada tempat lokasi memancing, tempat healing pun ada. Wah, tiada bukan main gelak kalau cakap pasal pancing tadi. Dan ada juga permainan juga aktiviti e-sports yang ada kat sini. Ada aktiviti untuk kanak-kanak sesuai untuk semua. Tapi satu saya nak nasihatkan. Apa dia? Jangan pakai kasut tinggi. Jangan pakai kasut tinggi di pekarangan Karnival Usahawan Desa kerana banyak untuk anda nikmati. Malam nanti ada konsert Otai. Ya, betul. Semua legenda-legenda seni negara akan menghiburkan anda. Dan malam besok konsert penutupnya. Jadi 2 malam kita akan berkonsert bersama dengan artis-artis tanah air. Datang beramai-ramai, bawa sisi keluarga untuk kita meriahkan Karnival Usahawan Desa. Cuaca hari ini nampaknya baik setakat ini. Alhamdulillah. Dan pagi tadi larian Karnival Usahawan Desa pun dilengkapkan dan kita dapat melihat bahawa cuacanya sangat sesuai untuk mereka yang gemar berlari. Kerana ia kurang panas dan kawasan trek pun tidaklah begitu sukar untuk dilalui. Jadi tahniah kita ucapkan kepada semua yang telah melengkapkan larian pagi tadi. Betul. 5 km hari ini, esok lebih panjang. Okey, jadi kalau yang nak lagi esok ada. Dan yang paling penting juga hari ini pada pukul 11 pagi insya-Allah, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam setahun secara rasminya menerajui dan juga memimpin kajian perpaduan, hari ini hadir untuk merasmikan Karnival Usahawan Desa at Putrajaya 2023. Ya, lengkap padat jadual Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejak kembali dari San Francisco tanpa henti. Dan kita akan bersama-sama dengan seorang pemenang tangan emas Perdana Menteri yang dihadiahkan oleh Yang Amat Berhormat sendiri sekembali dari San Francisco. Jadi kembali dari San Francisco pada pukul 6 pagi sudah bertolak untuk ke majlis untuk menyampaikan tangan emas Perdana Menteri. Jadi penerimanya akan bersama dengan kita sebentar lagi. Kita berehat seketika dan kembali bersama anda dalam Selamat Pagi Malaysia secara langsung dari Karnival Usahawan Desa. Selamat pagi Malaysia. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan.
makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik. Selamat pagi Malaysia. Ya, kembali bersama kami dan seperti yang kita telah pun wawarkan kepada anda awal pagi tadi, kita sedang bersiaran secara langsung dari Karnival Usahawan Desa yang diadakan buat pertama kali sejak 2019 kembali bersama anda di Anjong Floria Putrajaya. Ya. Dan kita ingin terokai desa. Jadi jom terokai desa. Untuk itu hari ini kita bawakan dua tetamu kita yang istimewa ke studio kita di Putrajaya ini. Ya, kita bersama dengan di Selestari. memang kita bersama dengan Major General Datuk Seri Jamil Khebaro, pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah atau Kedah, dan kita juga bersama dengan Isma Suhaimi Sharif, pengurus besar Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah. Ya, Kedah. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, pagi. seronok rasanya sebab 2019 terakhir dilangsungkan TV kembali waktu ini untuk kita pamerkan kepada semua, untuk hadir beramai-ramai. Ada banyak tarikan dan Kedah sendiri ada memberi banyak sebenarnya pameran kepada mereka yang hadir pada hari ini. Dan kalau kita boleh kongsi sedikit berkaitan dengan projek Rural Tourism, itu merupakan satu daripada tarikan yang akan dibawakan juga untuk penganjuran pada kali ini. Sri, kita kongsi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi yang sangat bermakna di Putrajaya. Ya. Kita sebenarnya bila sebut kata Kedah ni orang dah faham dah. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah. Ya. Dan tumpuan dan juga tekanan kita ialah di sekitaran kawasan-kawasan desa-desa, di pendalaman. Di bandar dah ada majlis bandarannya, majlis daerahnya, sebagainya. Tapi di bandar, di luar bandar ini, inilah tumpuan kita. Ya. Dan jadi sebab itu bila kita bercakap soal nak membangunkan desa ini, kita sangat-sangat tuja. Cuma hari ini kita bercakap di Putrajaya. Tak bercakap di desa. Dan sebenarnya turism untuk di peringkat negeri Kedah, kita tumpukan kepelbagaian. Sebab itu kita tampilkan hari ini. You tengok di belakang, di sebelah dan di Putrajaya ni kita bawa usahawan-usahawan daripada negeri Kedah yang disantuni dan dijagai oleh pihak Kedah, dan mereka datang hari ini. Nanti Ani ya. Karen. Kalau kita hari ini nanti pengo. Ikan temenung seko. Ikan temenung. Itu memang famous dekat Lostak. Sampai kita glamping kat sini. Glamping kita boleh pula. minum kopi nampak ni. Kopi ni. Kedai itu dia. kopi Kedah. Kedai kopi Kedah. Oh, dia dah rasmi terus. Wajib. Okey, berkaitan dengan tarikan juga yang ada dekat sini, kalau kita boleh kongsikan apa yang tersedia untuk mereka yang sebagai pengunjung pada hari ini. Okey, kalau kita kongsikan.
Terima kasih Hani. Ya. Okey, yang pertamanya kita telah menyediakan pelbagai bus pameran yang mana kita melibatkan 24 usahawan kita yang berada di sini, yang mana kita bawa daripada pelbagai jenis produk yang kita bawa. Dan juga kita ada 4 usahawan kita yang mana terlibat dengan TVET dan juga untuk ternakan. Jadi memang kita tarikan kita untuk kita pull crowd. Memang kita ada pelbagai jenis haiwan. Yang ni sebab kita nak anak-anak merasai macam mana dapat membelai. Anak ada, landak ada, pelbagai jenis haiwan yang kita bawa khusus untuk KUD Floria at Putrajaya. Jadi berhati-hati dengan landak tu, jangan dibelai. Nanti lain jadi confirm jinak punya Terence. Landak jinak. Okey, landak jinak. Baik, bagaimana sebenarnya Kedah memberi galakan kepada usahawan-usahawan seperti mana yang kita ada ni, kedai kopi Kedah dan juga usahawan-usahawan yang disebutkan tadi supaya terus berkecimpung dalam bidang keusahawanan dan mencipta produk-produk yang dapat menembusi pasaran bukan saja di kawasan luar bandar tapi juga untuk pasaran seluruh negara. Okey, pertamanya kita memberi bimbingan daripada peringkat awal lah. Kita mengenal pasti mereka-mereka yang ada potensi. Dan daripada bimbingan tu kita berterima kasih kepada KK Danamli, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, khususnya Kerajaan Madani lah, yang banyak membantu kita memberi peruntukan yang mana kita mensejahterakan masyarakat luar bandar dengan kita melahirkan usahawan-usahawan desa yang mana kita memberi bimbingan untuk mereka kompetitif dalam memasarkan produk-produk keluaran mereka. Dan kita pelbagai bantuan kita beri daripada bimbingan, daripada segi peralatan, daripada segi khidmat nasihat dan sebagainya lah. Yang mana kita sini kita ada 2, yang ni kita bagi contoh kopi Kedah. Dan satunya yang menarik perhatian dekat KUD Floria Putrajaya ni ialah satu jenama Dona. Memang beratur panjang daripada semalam. Ya, tak Dona. berkesempatan saya sebab beratur panjang sangat. Hani kena start sekarang sebenarnya. Oh, dah start dah? Dah mula ke? Belum lagi. Dia kejap lagi pukul Ingat 10. terlambat dah, Hani. Pukul 10. Tapi rasanya kalau yang teringin sangat tu memang kena awal lah. Pukul 9.30 dah beratur. Ya, Kita boleh yogurt lah. Kita boleh insyaAllah. Okey, boleh kalau kita kongsi tentang Dona tadi tu. Okey, Dona ni jenis minuman yogurt yang mana diusahakan oleh 100% Bumi Putra lah. Kita develop dia dan kita beri bimbingan daripada peringkat awal. Dan alhamdulillah target kita untuk kita capai lebih kurang 250,000 lah untuk ke semua usahawan kita, semakin hampir untuk tercapai lah. Dengan ada 2 hari lagi baki, hari ini dan juga esok. Dona sendiri pun menyumbang lebih 50% daripada target kita. Wow, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah. Nama pun glamour, Dona. Ya, Dona. Ini sebenarnya nama perempuan. Oh, ya, nama memang betul ni. Kalau I mean semua pengusaha di Dona Yogurt ini adalah wanita. Wow. That's why nama Dona. Kalau tidak Kairan, dia Don. Don. Okey. Sebab tu ramai orang beratur. Dona. Sebab suka ada wanita. Women boleh jadi juga. Maksudnya dia dalam kategori women business. Wow, ini antara perkara yang diusahakan. Yang paling penting adalah dari segi aspek rural tourism itu sendiri. Mana yang akan dipergiatkan dan dia akan diperdalamkan untuk penglibatan banyak dan juga ramai lagi usahawan lagi selepas ini. Jadi apa harapan Datuk Seri sendiri? Okey, harapannya ialah banyak ni harapan, tetapi ringkasnya ialah Kerajaan Madani Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku menteri yang menjaga terus KKDW ini luar bandar ialah nak melihat bahawa luar bandar jurang pemisahan ekonomi di antara bandar dan juga di kampung ni nak dirapatkan supaya dengan wujudnya aktiviti-aktiviti yang kita sebutkan tadi, kepelbagaian yang tak sempat kita nak sampaikan pada pagi ni, tetapi dengan cara yang macam ni kita nak menarik anak-anak muda, nak menarik wanita, orang-orang dewasa dan sebagainya, lelaki perempuan untuk terlibat dalam bisnes yang tidak complicated, buka mall dan sebagainya, tapi daripada ada perusahaan-perusahaan di kampung yang memberikan pulangan dalam bentuk ekonomi kepada mereka. Dan inilah impian. Dan mampu untuk menembusi pasaran di mana saja. Saya rasa Dona ni memang beratur lah. Bukan setakat Dona ni, kedai kopi Kedah pun sama. Jadi jenama-jenama dari desa akan insyaAllah menembusi pasaran di mana-mana saja, tidak mengira lokasi dan tidak mengira kawasan, atas usaha dan bimbingan daripada Kedah sendiri. Jadi selain
daripada perusahaan, sudah pasti pelancongan juga menjadi sebahagian daripada tarikan yang ingin dibawa kembali ke Kedah. Datuk Seri, bagaimana? Apakah perancangan-perancangan yang akan dibawa dalam tahun kehadapan 2024? Okey, kita sebenarnya ada banyak produk-produk pelancongan dalam erti kata tourism untuk tujuan melancong. Ada kita di sana di Pulau Tuba, di berdekatan dengan Langkawi. Kita ada pulau berdekatan dengan Langkawi itu juga, di mana dengan pulau-pulau ini kita bangunkan. Di antaranya produk yang kita lahirkan di Pulau Tuba ini yang kita panggil dengan kopok, kopok macam lekor tetapi daripada ikan kebasi. Ini satu tarikan. Di Baling kita ada Gua Sirih. Gua Sirih ini mempunyai kedalaman dan dia jarak panjangnya sampai 400 meter. It's a big. Dan ini menjadi tempat tarikan yang sangat menarik kalau sekiranya kita terokai alam sekitar, termasuk juga dengan resort yang untuk tujuan training, latihan, kumpulan berkeluarga yang kita panggil resort Bendaman di dekat dengan Sik. Dan dekat dengan kena sebutlah saya daripada Jerai. Daripada Jerai kita ada satu kawasan Kedah Sungai Udang. Kedah Sungai Udang untuk menampilkan peluang pelancong-pelancong naik bot pergi ke beberapa buah pulau berdekatan. Pulau Songsong, Pulau Teluk, Pulau Bunting. Yang di Pulau Teluk ni ada pula penyu-penyu yang datang bertelur setiap tahun. Jadi ini tarikan walaupun tak banyak penyunya, tetapi ini tarikan pada musim-musim dia menarik orang dan kemudian pelancong-pelancong yang ingin memancing. Ada bot-bot sewaan yang kita lakukan dan satu lagi Karen, yang saya tak sebutkan tapi saya nak kena sampaikan Nira Nipah. Nira Nipah. Ini di kawasan Merbuk. Nira Nipah Napiah. Nira Nipah Napiah. 3N. 3N. So Nira Nipah ni dia tak ramai anak-anak, terutamanya anak-anak muda kita, terutamanya adik-adik kita yang di peringkat sekolah di Putrajaya. Kita nak tengok bagaimana proses nira itu dikeluarkan dan buah nipah itu dipotong dan nak rasa buah nipah yang masih lagi macam jelly itu sedap ke tidak, dan kemudian proses macam mana dia menitiskan air tadi nira tu sehingga manis tanpa perlu campur dengan gula. Ini yang sedang kita usahakan pelancongan di negeri Kedah. Mulai Kedah. Baik, dan pasti kalau nak tengok apa yang ada di Kedah juga di sini dibawa jadi mungkin nak sampaikan kepada para penonton. Kenapa mereka perlu ni tu depan tu. Padi tu nampak tu. Di belakang. Nampak. Ada padi. Ini memang dibawa Kedah. Ini Kedah. Jadi Jalapan padi Malaysia. Tapi kita bawa yang mini punya kat Mini punya. Mini jalapan. Boleh tengok, boleh ambil gambar kat situ. Saya ada orang-orang tu lagi kat situ kan. Okey, jadi lupa untuk datang ke Kalimbuk Desa. Di sini anda boleh nampak apa agaknya disediakan oleh Kedah sendiri untuk anda, terutama sekali dalam kita mempergiatkan lagi dari segi aspek rural tourism ataupun pelancongan desa. Ni orang bandar. Kadang-kadang ayam tak jumpa. Padi pun tak pernah jumpa. Padi pun tak pernah nampak kan. Inilah beras yang kita makan setiap hari. Datang dan lihat sendiri bagaimana sebenarnya beras itu dihasilkan dan juga apakah tanaman utama lain yang mungkin menarik minat anda, ataupun mungkin anda ingin menjadi seorang franchisee kepada jenama-jenama yang ada seperti kedai kopi Kedah dan juga Dona tadi. Mungkin anda boleh bertanya kepada tuan punya bagaimana untuk membawa jenama-jenama yang hebat ni daripada kawasan desa masuk ke kawasan bandar seperti di Putrajaya. Ya, betul. Sementara kita nak tunggu Dona dibawa kepada kita. Kita minum kopi ni dulu. Kita kira Dona bawa kat sini. Tapi kita ucapkan terima kasih pada Major Besar Datuk Seri Jamil Hebah Harum, pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, dan juga Isma Suhaimi Sharif, pengurus besar Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah bersama kita pada waktu ini. Kena bersama kami. Dan dari Kedah kita ke Kedah. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia KIM Negeri Kedah melakukan persediaan awal termasuk memastikan stok bekalan ikan mencukupi semasa monsun timur laut. Kita bersama dengan Fakhrul Razi yang telah bersedia dengan laporannya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah saudara, ketika ini saya berada di Kompleks LKIM Negeri Kedah yang terletak di Kubang Rotan. Untuk makluman, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Negeri Kedah juga turut melakukan persediaan rapi bagi menghadapi sebarang kemungkinan ketika berlakunya bencana ataupun musim monsun timur laut yang dijangka berlaku pada bila-bila masa. Dan untuk mengulas dengan lebih lanjut bersama saya adalah pengarah LKIM Negeri Kedah, Encik Muhammad Fauzi Ghazali. Jadi
mungkin Encik Mak Fauzi boleh kongsikan sikit mengenai persediaan yang dilakukan oleh LKM Negeri Kedah bagi menghadapi monsun timur laut ni. Ya, terima kasih. Setakat ini LKM telah ambil pendekatan di mana bilik sejuk yang sedia ada, kita akan cuba penuhkan. Lebih kurang ada 665 metrik tan setakat ini yang kita standby beberapa spesies ikan-ikan yang untuk keperluan rakyat lah. Dan di antaranya ikan-ikan cencaru, pelaling, kembung dan sebagainya. Stok makanan ikan ni mampu bertahan berapa lama tuan? Setakat ini kita dipahamkan biasanya musim tenggunjur sehingga bulan Mac. Jadi kita jangkakan stok yang ada tu boleh bertahan dan bekalan ikan mencukupi lah. Bekalan ikan yang ada ni maksudnya untuk kawasan Kedah saja ataupun boleh support ataupun boleh dihantar ke kawasan-kawasan negeri-negeri lain juga? Okay, setakat ni keperluan yang ada di negeri Kedah mencukupi. Ya, mungkin di negeri-negeri lain ada negeri lah yang buat stok untuk masing-masing lah. Maknanya LKM melakukan persediaan rapi lah bagi menghadapi kemungkinan berlakunya kekurangan bekalan ikan dan sebagainya tuan. Ya, insyaAllah kita jangka persediaan yang kita buat ini mencukupi untuk bekalan ikan di Kedah dan juga cover untuk negeri di utara. Jadi tuan, kalau kita tengok selain pada stok simpanan bekalan ikan ni, hasil yang dibawa oleh nelayan sekarang ni juga masih lagi berada dalam tahap yang orang kata tak kurang lah orang kata. Okey, setakat ini aktiviti penangkapan ikan masih lagi berjalan. Cuma kita minta nelayan supaya lebih waspada lah dalam menghadapi musim timur laut ni. Bekalan insya-Allah mencukupi. Nasihat kepada nelayan pun semua, memang LKM sentiasa turun padang berjumpa dengan nelayan lah bagi memastikan dia orang sentiasa mengutamakan aspek keselamatan tuan. Ya, kita beri penekanan kepada aspek keselamatan. Di setiap pusat-pusat pendaratan ikan kita telah bekalkan maklumat yang boleh disalurkan kepada nelayan mengenai dengan situasi semasa. Apapun kalau kita tengok cuaca sekarang ni, kalau pagi tu orang kata cerah, malam hujan sikit, cuaca tak menentu lah maknanya tu. Jadi kepada nelayan ni tuan, mungkin nasihat supaya dia orang sentiasa mengikuti perkembangan semasa daripada Jabatan Meteorologi khususnya berkaitan keadaan cuaca sekarang ni tuan. Ya, kita ada maklumat daripada Jabatan Meteorologi dan kita salurkan kepada nelayan mengenai pusat-pusat kita informasi yang berkaitan supaya nelayan lebih alert atau peka dengan situasi semasa lah. Terima kasih tuan atas perkongsian itu tadi. Jadi itu saja cerita pagi dari Kedah untuk pagi ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ya, kembali bersama kami di Karnival Usahawan Desa dan seterusnya kita bawakan seperti yang dijanjikan pemenang anugerah Tangan Emas Perdana Menteri yang telah pun membawa pulang piala di World Skills Malaysia dalam bidang electrical. Kita bersama pemenangnya Muhammad Hakimi Abu Bakar, pemenang Tangan Emas Anugerah Perdana Menteri 2023, dan kita juga bawakan bersama kita pagi ini Teknologis Ahmad Hamdi Haji Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Kiat Mara Sdn Bhd. Tahniah diucapkan. Terima kasih Terence. Dan juga kepada Encik Muhammad Ridwan Idris, Pensyarah Pertanian Institut Kemahiran Tinggi Pedah Tech, yang akan menerangkan sedikit sebanyak tentang industri drone yang juga menjadi satu bidang dalam World Skills Malaysia ni. Kita mulakan dengan bertanya kepada Hakimi, macam mana perasaan bila naik ke pentas menerima anugerah daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri? Alhamdulillah, saya sangat teruja kerana tidak disangka akan mendapat tangan emas ini. Dan memang bidang electrical yang diceburi oleh Hakimi. Mengapa berminat untuk menceburkan diri dalam bidang skill semata-mata? Saya telah terpilih untuk masuki pertandingan World Skills Malaysia Belia ini. Walaupun saya tahu untuk mendapatkan tangan emas ini amat sulit, tapi saya cuba untuk mendapatkannya. Tahniah kita ucapkan, dan kita boleh lihat bagaimana Hakimi sebenarnya dan rakan-rakan setugas sebenarnya dilatih dalam bidang electrical ini. Teknologis, apakah bidang-bidang lain yang menjadi tarikan utama untuk warga negara Malaysia, terutama sekali adik-adik kita, untuk belajar satu kemahiran yang dapat membawa mereka kepada dunia pasaran kerja dengan entry point yang lebih tinggi berbanding dengan biasa? Selain daripada bidang electrical, dia ada 22 bidang yang lain. Antaranya bidang otomotif sendiri yang dari hard trade, bidang welding, and then bidang-bidang
drone dan sebagainya. Dan juga ada bidang soft skill seperti jahitan, pastry, cooking dan yang lain. So bidang-bidang ini mempunyai pasaran yang sangat tinggi dan pendapatan yang baik untuk mereka di masa depan, insyaAllah. Sememangnya, dan kalau kita lihat hasilnya pun luar biasa. Ini berkaitan dengan motosikal ni. Macam contoh saya, kita di Giat Mara ada 45 pusat giat yang menjalankan khusus motosikal. So kalau tengok hasil-hasil ni, kita ada pertandingan di antara pusat giat yang mana mereka dapat menghasilkan motosikal dengan kreativiti mereka. So antara elemen yang kita terapkan, mereka perlu buat design, mereka bentuk, kemudian mereka perlu membuat fabrikasi, kemudian mereka perlu buat permasangan, dan seterusnya kena buat finishing. Buat finishing tu maksudnya kita kena buat aksesorinya, catnya. Kalau tengok motor yang di belakang ni agak radikal kerana enjinnya enjin kancil. Yang ni enjin kancil, bodinya dibuat sendiri dan aksesorinya motosikal. Dan fiber di atas itu adalah daripada kain batik yang disalut dengan fiber. So luar biasa. Kreativiti yang dibuat oleh batik. Teknologi ni soalan sensitif sikit. Kalau nak bawa motor ni pakai lesen apa? Memang luar biasa ya. Kalau anda boleh lihat model-model yang dihasilkan oleh para pelajar sendiri daripada Giat Mara, ini adalah hasil tangan mereka. Jadi luar biasa sekali. Dan seterusnya, satu lagi bidang yang sebenarnya sedang mendapat tempat adalah bidang drone ya. Drone pilot yang merupakan antara bidang tugas yang sebenarnya diperlukan. Apakah sebenarnya kebolehpasaran pelajar-pelajar yang telah menjadi lepasan dalam bidang drone ini? Okey, Assalamualaikum. Jadi bidang drone ni selain daripada kita buat operate untuk kerja meracung, membaja, dan kita juga boleh untuk buat analisis dengan menggunakan drone. Dan drone ini kita bukan tumpu pada pertanian saja, bidang lain pun terlibat dengan penggunaan drone. Jadi pelajar kita terapkan dengan penggunaan drone, macam mana kita nak kalibrasi dia, macam mana kita nak operate dia, dan penyelenggaraan asas untuk drone lah. Jadi sekadar bukan pelajar kita bukan hanya terlibat dalam pertanian saja, mungkin boleh pergi ke bidang lain selain pada pertanian. Okay. Dan pertanian ni kita boleh kembangkan lagi. Selain daripada drone, kita ada juga terapkan dengan skill-skill yang lain dalam bidang kejuruteraan pertanian lah. Jadi apakah kepakaran asas yang diperlukan ataupun minat asas yang diperlukan oleh seseorang yang ingin bergiat dan belajar bagaimana untuk menggunakan drone? Okey, sebenarnya kepakaran asas ataupun minat yang pelajar nak adalah dia ingin tahu bagaimana kita nak operate, dan kita tahu sektor pertanian adalah sangat penting. Jadi untuk kita majukan lagi sektor pertanian adalah kita perlu kaitkan dengan teknologi. Dan teknologi itu pelajar perlu tahu dan perlu bagaimana dia nak operate drone tu sendirilah. Jadi untuk tarik minat, kita tahu golongan muda lebih ke arah pada teknologi, dan industri ini tidak seperti dulu lagi. Sektor pertanian kita hanya menjalankan analisis, operate menggunakan mesin dan teknologi sahaja. Okay. Jadi ini antara bidang yang sememangnya sedang mendapat tempat di pasaran bukan sahaja di Malaysia tapi juga antarabangsa. Ramai yang ingin tahu tentang bagaimana untuk menceburkan diri sebenarnya dan menjadi pelajar di Giat Mara, berkecimpung dalam pelbagai bidang yang ditawarkan. Apakah keperluan asas untuk pelajar-pelajar yang ingin belajar kemahiran bersama Giat Mara? Di Giat Mara ni paling mudah. Kena ada 3M. 3M. Menulis, membaca, dan yang terakhir itu minat. Datanglah ke Giat Mara umur 15 tahun. Sehingga selagi ada tenaga untuk belajar, 80, 60 pun boleh datang ke Giat. So dan kita berada di seluruh negara. Dan hasilnya kita boleh lihat di pentas tempoh hari, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri setelah pulang dari San Francisco terus saja ke pentas yang mana telah pun disediakan di Shah Alam Convention Center untuk menghadiahkan anugerah tangan emas Perdana Menteri, dan hasilnya cukup memberangsakan. Kita dapat lihat kebolehpasaran graduan-graduan kita di mencapai lebih daripada 90%. Dan semuanya mendapat pendidikan yang asas bermula di kawasan-kawasan luar bandar juga, dan mereka telah berjaya untuk menembusi pasaran di seluruh negara. Jadi akhir kata mungkin sedikit nasihat kepada para pelajar yang sedang mengikuti kursus-kursus kemahiran, yang mungkin rasa boleh atau tidak saya berjaya, boleh atau tidak saya mendapat kerja apabila tamat pengajian nanti. So sebagai pesanan saya kepada belia-belia di luar sana, kita di bawah TVET Mara, kita menjalankan pelbagai bidang kemahiran.
So kemahiran ini telah menjadi satu pilihan utama sekarang ni kerana dia boleh mendatangkan, menghasilkan pendapatan yang sangat tinggi. So kepada belia-belia saya pesan, ingatkan jangan bimbang, belajarlah kemahiran. Jom belajar kemahiran bersama-sama dengan TVET Mara dan juga Giat Mara. InsyaAllah masa depan anda akan berubah. Kemahiran boleh menjamin kehidupan. That's it. Kita dengar sedikit daripada Hakimi sendiri. Apakah yang ingin Hakimi ceburi? Apakah yang ingin Hakimi menjadi nanti apabila tamat pengajian? Apabila tamat pengajian, saya ingin menyambung sehingga mendapat lesen judgement. Dan selepas itu? Dan saya akan bekerja dalam bidang tersebutlah. Tahniah kita ucapkan. Memang sudah ada memasang impian dan hala tuju anda memang sudah pun ditetapkan. Dan graduan-graduan TVET semuanya bergaji tinggi ya, lebih daripada RM2,500. Ada yang mencapai RM3,500. Ini first job ya. First job. Jadi graduan-graduan lepasan IPTA dan IPTS pun mungkin tidak dapat gaji seumpama itu di dalam pekerjaan pertama. Ini adalah salah satu perkara yang perlu kita ambil iktibar dan mungkin ramai ibu bapa di luar sana memikir 2-3 kali bagaimana ingin atau tidak saya hantar anak saya ke kawasan-kawasan untuk belajar TVET. Tapi sebenarnya ia adalah merupakan pilihan pertama kini. Bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Jadi pastikan anda memilih TVET dan pastikan anda memilih kemahiran. Dengan itu kita ucapkan terima kasih Teknologis kerana sudi bersama kami. Terima kasih Encik Muhammad Ridwan dan juga terima kasih dan tahniah sekali lagi kepada Hakimi dan kejayaan anda. Kita akan bersama dengan rakan setugas Lydia yang telah bersedia di Sarawak. Pameran Kerjaya dan Latihan Sarawak sedang diadakan ataupun SCAT Fair 2023. Kita terus saja bersama Lydia yang telah bersedia dengan laporannya. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani, terima kasih rakan penyampai di Anjung Floria Putrajaya. Selepas hampir 3 tahun terhenti akibat pandemik COVID-19, Sarawak Career Training SCAT Fair atau Pameran Kerjaya dan Latihan Sarawak kembali dianjurkan tahun ini. SCAT Fair 2023 ini akan berlangsung di 2 zon iaitu Miri dan Kuching. Ia bertujuan untuk memberi kepada lebih ramai belia dan pencari kerja hadir acara berkenaan. Untuk mengetahui yang selanjutnya, kita bersama dengan Puan Anilia Anak Siam iaitu selaku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak. Selamat pagi Puan. Selamat pagi. Okey Puan, boleh kongsikan dengan penonton Selamat Pagi Malaysia apakah objektif SCAT Fair ini dianjurkan? Okay. SCAT Fair ataupun Sarawak Career and Training dia ada kembali pada kali ini pada penganjuran ke-9 di peringkat negeri Sarawak. Tujuannya adalah untuk kita bawakan maklumat sahih berkenaan dengan peluang pendidikan, latihan dan kerjaya untuk rakyat di Sarawak, khasnya pada kali ini di Kuching. Untuk penganjuran kali ini, apakah kelainan ataupun target untuk audiens? Okey, seperti yang kita maklum, sebelum kita bawa kelainan, kita kena faham SCAT Fair ni akan menjurus kepada kerajaan ataupun negeri Sarawak mencapai tenaga mahir 30% menjelang tahun 2030. Jadi pada kali ini kita bawakan kelainan satu, kita adakan 2 penganjuran. Sebelum ini lokasi di Miri pada 7 dan 8 Oktober dan finale hari ini iaitu pada Sabtu dan Ahad ini bertempat di Dewan Sabati Kuching yang kita bawakan tak kurang daripada 30 institusi yang akan mengadakan temuduga setempat. Jadi kita galakkan ramai yang datang yang mencari pekerjaan untuk hadir bersama. Yang keduanya dari segi pertambahan lokasi, tahun ini kita adakan di Miri dan kalau ikutkan perancangan kita akan adakan di lebih daripada lokasi selain daripada Kuching untuk tahun-tahun akan datang. Yang ketiganya dari segi aspek pengisian. Sekarang ini kita banyak di pohon untuk kita memperkasakan lagi STEM dan untuk kita melahirkan tenaga kerja mahir. Jadi kita bawakan pengisian kita lebih menjurus kepada STEM, bukan hanya untuk kepada yang mencari pekerjaan, bahkan kepada para pelajar di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah, agar kita ketengahkan apakah aspek STEM yang boleh membawa kepada peluang pekerjaan kepada mereka akhirnya nanti dan kepada rakyat Sarawak keseluruhannya, dan agar kita dapat mengurangkan kadar pengangguran dan kita dapat tingkatkan kadar pendapatan untuk setiap warga Sarawak yang mendapat pekerjaan itu kelak.
Okey, baik. Apakah acara atau aktiviti yang menarik untuk kali ini? Kalau kita ikut kluster, kita adakan 6 kluster utama yang pastinya nanti satu daripadanya adalah untuk kita bawakan mereka dari segi temuduga untuk peluang kerjaya. Jadi jika hadir nanti tuan-tuan dan puan-puan ataupun para graduan yang mencari pekerjaan boleh hadir dan kita adakan temuduga terbuka untuk mereka boleh ditawarkan setempat. Kalau saya kira di Miri hari itu mereka berjaya menawarkan pekerjaan kepada yang hadir. Jadi sekiranya untuk hadir di sini, apakah ataupun institusi yang hadir bersama dan peluang-peluang pekerjaan yang ditawarkan, sebelum hadir tu bolehlah pergi ke media sosial kita yang disediakan, kita gunakan pergi kepada laman web ini Skatefare 2023. Sebelum datang, terutama yang nak hadir kepada temuduga terbuka, lawatilah media sosial tersebut, buat kajian sedikit sebanyak, dan jika berminat untuk hadir dan terus untuk ditemuduga, bawalah dokumen, salinan kad pengenalan, dan satu yang penting juga untuk bawalah membuat persediaan seolah-olah kita perlu untuk temuduga dan dari segi kesiapsiagaan diri dari segi kekemasan, sebab kita jangka pada masa tersebut agensi termasuk institusi kewangan mereka akan mengadakan temuduga terbuka kepada mereka yang berminat. Okey, baik Puan, terima kasih kerana sudi berkongsi untuk Cerita Pagi Sarawak kali ini. Kembali kepada rakan penyampai di studio, silakan. Okey, pastinya daripada di studio di laman Desa Lestari ini juga di Anjung Floria Putrajaya juga mempunyai wangian yang harum daripada IBA Perfume. Jadi untuk kita berkongsi lebih lanjut lagi tentang minyak wangi IBA edisi terhad, kita bersama-sama dengan pengasas IBA Ahmad Iqbal Zulkifli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadi, terima kasih banyak. Ceria kita dari ni kan? Ya, betul. Hari ni pun pakai pink. Dia pakai macam pink. Wah, dapat aura dia macam tu kan. Okey, dah hari ni hari kedua Iqbal sini. Hari kedua dan esok pun ada lagi kalau ikutkan. Baik, dan pastinya semalam alhamdulillah kata mendapat sambutan yang cukup menggalakkan. Hari ni pun kita harapkan begitu juga Iqbal. Hari ni ada sesuatu yang menggembirakan lagi. Alamak, ada pengumuman. Ini bukan saja-saja ni kita bawakan dan ini juga di tangan saya ni adalah yang kita akan umumkan seorang pemenang yang akan menerima hadiah wang tunai bagi pembeli yang terawal. Wow. Dia sebenarnya ada 3 yang terawal lah. Yang pertama RM1,000, yang kedua RM500, yang ketiga RM300. Cuma kita nak umumkan yang mana bertuah dulu. Saya dah pilih 3 orang pemenang lah. Oh, dah pilih dah? Jadi nanti kan kita akan pilih lagi yang mana yang kita akan umumkan sekejap lagi. Jadi sekarang ini tuan-puan yang sedang memerhatikan kita ni sebenarnya tentang minyak wangi lah kan. Hari ini sebenarnya adalah antara koleksi yang terbaru lagi minyak wangi IBA yang kita buat lebih, kalau ikutkan lebih mahal tapi kita jual dengan harga yang sama juga dan lebih premium dengan bawaan yang lebih mewah. Dan seperti mana yang tuan-puan tahu sebenarnya saya sebagai pengasas IBA ni telah belajar dan melawat ke banyak negara lah, ke lebih 30 negara untuk mendalami bagaimana wangian itu tidak memeningkan kepala, tidak hapak dan wangian yang premium. Bahkan ada antara koleksi minyak wangi IBA ini dihasilkan di antara negara yang mempunyai kilang yang terbesar di dunia, di Holland. Jadi oleh 3 orang pakar perfumer. Dan inilah antara koleksi kita. Jadi tuan-puan, yang paling penting adalah untuk ambil nombor telefon dulu untuk WhatsApp kepada IBA Perfume untuk menjadi 40 orang juga yang terawal. Jadi sekarang ini RM5,000 kita dah sediakan cash, wang tunai. Dan ada lagi hadiah tetap, kita akan berikan hadiah beg tangan kepada 40 orang terawal. Ada pelbagai design. Jadi 40 orang pembeli terawal akan menerima hadiah beg tangan seperti di tangan saya ini. Ada lagi banyak design. Jadi kena cepat-cepat WhatsApp saja. Jangan hubungi, WhatsApp saja ke IBA Perfume. Jadi berkenaan dengan harga pula kan. Okey. Di tangan saya sebenarnya kalau ikutkan harga kita satu botol ni
yang baru ni berharga RM110 satu botol. Tapi sekarang ini saya buka dengan harga RM170 juga dengan botol yang lebih besar, dengan kotak yang lebih besar juga, sangat cantik kali ini dengan harga RM170, 2 botol yang boleh dipakai untuk lelaki dan juga wanita juga. Dapat 2 botol termasuk Sabah Sarawak juga, penghantaran kita dah tanggung dan dapat lagi hadiah beg tangan. Cuma beg tangan ni hanya diberi kepada 40 orang terawal saja. Ini kena cepat-cepat dan ada pelbagai design lah. Kena cepat-cepat WhatsApp sekarang, bila muncul saja poster di kaca TV, terus ambil gambar dan WhatsApp terus bagi tahu saja nak order IBA perfume. Betul. Koleksi yang baru. Kita pun tak ada ejen, tak ada stokis, hanya jualan di RTM sahaja. Sekarang ini bila muncul saja poster, boleh terus ambil nombor telefon untuk WhatsApp. Dan di kaca TV mungkin ada nombor telefon yang tertera, 019-9500. Sekali tengok dah ingat. 019-9500, RM170. 2 botol boleh pakai selama 4 ke 5 bulan lamanya. EDP dan 50 ml sudah semestinya dititik beratkan untuk lelaki dan juga wanita, unisex dan untuk orang Muslim. Jadi sekarang bila muncul saja poster, terus cepat-cepat sebab kita tak bersara lama. Dan ini koleksi yang baru, limited edition, edisi yang khas. Kena cepat-cepatlah kalau nak. Terhad ni jadi kena dapatkan sekarang juga, jadi 40 yang terawal, sebab 40 yang terawal je yang boleh dapat ni ni. Dan ada juga design yang di sebelah saya ni yang lain juga, cuma kena cepat-cepat. Dan untuk pembeli yang pertama, kedua, ketiga, kita akan bagi hadiah wang tunai. Dan boleh saya umumkan sekarang ada yang bertuah juga, kita bagi tahu. Jadi kan? Sebelum ini kan ada yang membeli yang terawal. Jadi nanti boleh hubungi saya bagi pembeli yang terawal, kita dah pilih juga. Pertama adalah Marlinda binti Hashim. Nanti boleh hubungi saya. Raja Nur Zidah binti Raja Muhammad Nazir dan Rosmah binti Dullah. Jadi nanti hubungi WhatsApp, nanti saya akan hubungi juga. Dan untuk sekarang ini, kalau pembeli yang terawal akan dapat RM1,000 wang tunai. Ada di tangan saya ini juga, cuma kena cepat-cepat untuk dapatkan menjadi pembeli yang terawal seperti yang tertera di kaca TV ni. Ya betul. 1,000 yang terawal yang kedua 500, yang ketiga 300. Betul. Dan untuk pagi ini kalau yang 40 terawal, anda akan dapat ini dia, hadiah beg tangan dengan pelbagai design yang ada. Dan yang penting ni RM170 saja, mana nak dapat ni. Dan kita takut nanti jana bersiaran sebab sekarang ini permintaan ada dengar tak? Ya betul. Dengar khabar ceritanya macam sampai kata order tu sampai yang kata melebih-lebih daripada jangkaan. Betul. Sampai kadang-kadang tu walaupun jangkaannya kita mungkin tak sabar nak sampai. Kalau boleh dah seminggu nak sampai. Kalau boleh kan. Tapi sebenarnya akan ambil masa sedikit juga tapi kan. Sebagai pengasas juga saya perlu memperakui tentang kelemahan kita dan kita dah 1 tahun tak berlaku kelewatan. Kali ini berlakulah sedikit sajalah. Jadi untuk pengetahuan, minggu ini adalah minggu yang terakhir untuk pengepusan semua yang order. Jadi jangan risaulah. Muka saya ni akan selalu berada di TV, di RTM. Maksudnya tak ada apa-apa masalah. Yang penting untuk menjadi yang terawal tu kena cepat-cepat. 40 orang terawal. Jadi bila muncul saja poster yang tertera di kaca TV ni sebenarnya adalah permintaan bagi 1 jam. Permintaan semua tuan-puan yang kita postkan setiap hari sebenarnya. Jadi sekarang ni boleh ambil gambar di skrin TV tu untuk ambil nombor telefon untuk WhatsApp sahaja. Dan mesej pun dah bertubi-tubi dah masuk. Itulah dia, bertubi-tubi dah masuk dah. Jadi diharapkan anda juga menjadi yang 40 terawal lah. Dan kalau hubungi saya tak sempat nak jawab. Jadi kena WhatsApp. WhatsApp saja, bagi tahu saja nak order IBA perfume. Okey. Dan masa yang sama juga dikabarkan macam ada pengguna setia merupakan seorang doktor yang saya segani juga. Beliau biasa memakai ribuan ringgit, sekarang memakai IBA. Jadi sambil WhatsApp, cepat-cepat tahu kita ada berapa saat saja lagi untuk ambil nombor telefon. Sambil WhatsApp, tuan-tuan boleh tengok apa kata pengguna. Jangan lupa WhatsApp sekarang. Jom. Okay, I dah biasa pakai perfume jenama yang mahal gila, yang ribu-ribu. Tapi lepas I jumpa Iba perfume ni, I dah tak pandang dah yang lain. And as a doctor myself, yang jumpa ramai orang in my daily life, I make sure to jaga my image, and one of it is to make sure that I smell great, so people will be more confident to be around me. And sometimes they even ask me, my own patient, dia cakap, "Doktor, you pakai perfume apa? Sedapnya, mesti mahal kan?" I cakap, tak adalah, I pakai Iba perfume je. And then sometimes kita penat kerja kan, biasa balik rumah dah busuk-busuk kan, tapi bila pakai Iba ni, balik rumah pun still wangi, I basuh baju pun still wangi. I tak reti nak explain macam mana bau dia ni. Bau dia memang sangat premium. Sometimes I pakai yang lelaki punya juga. Tapi korang memang kena try. Sebab bau dia ni susah nak describe and tak tahu kat mana nak cari bau yang premium macam ni.
Okey, baik. Itu kata seorang doktor pakar. Itu kalau ni mapat kotak belakang tu adalah daripada yang sebelum ni. Yang ini edisi yang terbaru dan yang ialah terbaru. terhad. Betul, dan ini terhad. Memang kena cepat-cepat WhatsApp saja. Bagi tahu untuk jadi 40 orang terawal penerima hadiah beg tangan seperti di tangan saya ini. Dan ada pelbagai desain lagi. Jadi yang paling penting adalah ambil nombor telefon dan cepat-cepat buat bayaran. Sebab ini RM170 termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak. Jadi muncul saja poster, terus cepat-cepat ambil nombor telefon sekarang juga. Untuk ambil nombor telefon RM170, 2 botol minyak wangi untuk lelaki dan juga wanita. Dan ini boleh pakai 4 ke 5 bulan dan hanya 40 orang terawal yang akan dapat beg mewah ini. Okey, jadi yang terawal sekejap lagi nanti Iqbal tengok siapa yang paling awal 40 tu. Dan yang paling penting adalah pengalaman ini bawa ni lebih daripada 30 negara dah pergi. Lepas tu dah kumpul 200 jenama minyak wangi. Dan ada gambar-gambar video juga pada minggu lepas saya baru pulang dari Korea dan juga baru bulan lepas ke Jepun dan next ke Paris lagi untuk macam dah banyak senarai dah ni. Tapi banyak tu mana yang paling suka sebenarnya? Dubai. Sebab Dubai adalah antara negara yang mewah, dikenali dengan perkara yang sangat luar biasa mewahnya. Dan saya suka belajar dan juga ke Shanghai, pergi ke kilang-kilang besar. Dan sebenarnya saya banyak menghadiri kursus-kursus perniagaan seperti di Singapura, di Shanghai. Jadi tuan-puan, jangan risau tentang minyak wangi ini. 1 mesra Muslim, 2 boleh pakai lelaki dan juga wanita. Dan dia tidak memeningkan kepala sebab saya sendiri alergik pada bau yang terlalu kuat. Dan paling penting dia tahan lama dan tak sama dengan orang lain. Jadi kali terakhir tuan-puan untuk ambil nombor telefon senang sangat. Sekali tengok dah ingat 019 9500 019 9500 WhatsApp saja untuk menjadi 40 orang terawal. Dan kita akan umumkan lagi. Kita nak cari banyak lagi pemenang untuk dapatkan hadiah wang tunai RM1,000. Jadi tadi kita dah umumkan dan ini kita nak umumkan lagi. Jadi untuk kali terakhir boleh ambil nombor telefon. Beberapa saat saja lagi kita nak berhenti bersiaran sudah. Jadi WhatsApp sekarang dia bila di luar ni dia lain orang dia. Ya, betul-betul. Dia seronok sebab ada ramai orang kat depan kita ni. Dia anda juga akan menjadi pembeli yang terawal juga. Tapi yang penting syaratnya adalah WhatsApp sekarang juga. Okey. RM170 sahaja WhatsApp sekarang ini juga dan dapatkan hadiah menarik. Tarikannya adalah handbag hari ini. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Ahmad Iqbal Zulkifli, pengasas IBA Perfume, bersama dengan kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang minyak wangi IBA edisi terhad. Okey, baik, untuk waktu ini kita nak tengok keadaan cuaca pula, tengok hari macam mana sebelum anda datang ke sini, kita nak tengok keadaan cuaca. Jom kita terus ke Map Malaysia. Dan salam Malaysia Madani, kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Laporan cuaca dimulakan dengan amaran hujan berterusan yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, iaitu amaran kategori buruk bagi kawasan yang ditandakan jingga di negeri Terengganu dan juga Kelantan kecuali jajahan Gua Musang yang berkuat kuasa sehingga ke 26 November ini. Amaran ini dikeluarkan dengan potensi untuk hujan berterusan yang jumlah hujan melebihi 60 mm dalam tempoh 6 jam. Seterusnya pula, amaran hujan kategori waspada juga telah dikeluarkan meliputi di jajahan Gua Musang di Kelantan, daerah Jerantut dan Kuantan di negeri Pahang, utara Perak dan juga di negeri Pulau Pinang, Kedah dan juga Perlis yang berkuat kuasa sehingga ke 26 November ini. Amaran ini dikeluarkan dengan potensi untuk hujan berterusan yang dijangkakan boleh bermula dalam tempoh 1 hingga 3 hari akan datang, atau hujan yang sedang berlaku dijangkakan boleh berterusan. Keadaan hujan berterusan berbahaya kepada orang awam, terutamanya boleh menyebabkan kejadian banjir kilat, keadaan banjir, kerosakan struktur jalan raya dan menyebabkan kejadian tanah runtuh. Oleh itu, orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia serta arahan daripada pihak berwajib. Seterusnya pula kita beralih kepada tinjauan keadaan cuaca semasa. Diperhatikan pada keadaan ini sekitar Semenanjung, keadaan hujan di beberapa kawasan dicerap di sekitar negeri Kelantan dan juga Terengganu dan juga di timur negeri Pahang. Sementara itu keadaan cuaca baik di kebanyakan kawasan di sekitar Semenanjung Malaysia. Keadaan cuaca lembap terutama di sekitar negeri Terengganu dan juga Kelantan dijangkakan boleh berlanjutan dalam tempoh amaran yang sedang berkuat kuasa.
Seterusnya pada sebelah petang, Met Malaysia mencengangkan keadaan cuaca hujan di kebanyakan kawasan pada sebelah petang nanti akan lebih tertumpu di sekitar negeri Terengganu dan juga Kelantan. Seterusnya di beberapa kawasan di sekitar utara Semenanjung dan di satu dua tempat di kawasan di negeri-negeri yang lain pada sebelah petang nanti. Seterusnya pula di Sabah dan juga Sarawak dapat diperhatikan pada ketika ini keadaan cuaca baik dan tiada hujan di kebanyakan bahagian di Sarawak, manakala di Sabah pula keadaan cuaca hujan dicerap di sekitar bahagian pantai barat dan Kudat. Keadaan cuaca lembap di sekitar Sabah ini kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Sementara itu, pada sebelah petang, Met Malaysia mencengangkan keadaan cuaca lembap di sekitar Sabah dan Sarawak tertumpu di kebanyakan bahagian di Sarawak dan juga di Sabah akan lebih tertumpu di sekitar bahagian pedalaman, pantai barat dan juga Kudat. Seterusnya pula, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori kedua bagi kawasan yang ditandakan jingga meliputi kawasan perkapalan Condor dan Reef North. Keadaan ini menyebabkan kelajuan angin di antara 50 ke 60 km sejam serta ketinggian ombak boleh mencapai 4.5 meter. Amaran kategori pertama juga telah dikeluarkan bagi kawasan yang ditandakan kuning yang mana keseluruhan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 28 November ini. Keadaan amaran kategori pertama menyebabkan kelajuan angin di antara 40 ke 50 km sejam serta ketinggian ombak boleh mencapai 3.5 meter. Keadaan ini adalah amat berbahaya kepada aktiviti perkapalan dan perkhidmatan feri, aktiviti sukan dan juga rekreasi laut. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin. Assalamualaikum. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Kami di Karnival Usahawan Desa. Hari ini kita masih bersiaran langsung bersama anda dari Putrajaya di Anjong Floria. Dan seterusnya kita akan menyingkap sedikit sejarah sejarah Jong. Jong ni apa dia? Dia adalah merupakan umpama perahu mini dan Jong Pulau Tanjung Surat berasal dari Kepulauan Riau, Indonesia. Ia bermula dari zaman Johor Riau yang memasuki negeri Johor melalui muara Sungai Johor ke kampung Tanjung Surat. Jadi kategori Jong ni ada yang beraneka, tetapi untuk mendapat maklumat lebih lanjut tentang bagaimana sejarah Jong ni diteruskan sehingga kini, kita bersama dengan tetamu saya, Tuan Haji Muhammad Lazim Matan, usahawan Kejora yang terlibat dalam penghasilan Jong. Tuan Haji, bagaimana Tuan Haji sebenarnya bermula dalam bidang ini? Terima kasih Teres. Alhamdulillah kami dapat memulakan bidang untuk pembuatan Jong dan permainan Jong ini sejak daripada tahun 80-an lah. 80-an. Sebab Jong ini sebagaimana yang Teres katakan tadi, kita berasal daripada Kepulauan Riau, Indonesia. Jadi kebanyakan tu bila kata dia dah masuk sampai ke pengairan negara kita, iaitu di kawasan di muara Sungai Johor. Jadi khususnya di Tanjung Surat lah tempat kami yang dapat kami praktikan lah untuk permainan dan juga pembuatan Jong pada ketika itu. Pada
tahun 60-an, 70-an, jong ini dah hilang. Ianya dia dah tak ada, tak dimainkan dan tak ada lagi pembuatan. Tapi bila masuk tahun 80-an, saya masih ingat lagi pada tahun 70-an dulu saya lagi kecil-kecil, saya melihat orang main jong. Bila sampai angin monsun timur laut. Jadi pada ketika itu kita tak dapat nak pegang. Saya kecil lagi waktu tu di bangku sekolah. Tapi bila kata dah masuk era 80-an, pertengahan 80-an pun kita tengok dah hilang terus dah. Tak ada orang yang main lagi dan tak ada pembuatan. Jadi saya pun terus ambil keputusan mana jong yang ditinggal oleh tok nenek kami tu, yang itulah kita jadikan satu model dan saya buat pada ketika itu. Alhamdulillah benda ni boleh jadi dan kita teruskan pada pertengahan tahun 80-an sampailah sekarang. Benda ni boleh dipraktikkan lagi. Alhamdulillah, nampak mudah tapi sebenarnya susah untuk mendapat keseimbangan yang sebenarnya diperlukan untuk menghasilkan jong-jong yang berkualiti tinggi. Jadi mungkin kita boleh mulakan sedikit demonstrasi bagaimana sebenarnya jong ni dihasilkan. Silakan. Ada beberapa bahagian ya dalam jong ni. Mungkin Tuan Haji boleh terangkan bahagian-bahagiannya sebelum kita memasang jong kita. Okey, gini Teres jong ini dia ada, kita kena buat body dia lah. Dia ada kategori yang besar lah. Makna untuk jong perlumbaan tu macam kami dah lumbakan di peringkat Nusantara ataupun di peringkat nasional yang terdiri daripada kita Malaysia sendiri, yang daripada Johor ni dan juga daripada Indonesia dan juga Singapura yang ada pertandingan jong ini di peringkat Nusantara kita. Jadi untuk daripada segi pembuatannya memang rumit sebenarnya. Satu-satu jong itu memakan masa 1 minggu lebih ataupun 2 minggu baru boleh siap. Jadi ini adalah sebagai ringkasnya saya akan tunjukkan. Mula kita kena buat body dia dulu. Daripada kayu jong. Apa ni Tuan? Ini semua sekali kita buat menggunakan kayu yang jenis ringan, iaitu kayu pulai lah yang paling sesuai untuk kita buat jong ini. Mana kita dah buat body dia, mana kita akan lengkapkan. Okey, yang ini adalah badan jong lah kalau nak dikirakan. Kita dah siap tebuk lah ni. Macam ni dia daripada kayu bulat. Okey, saya minta rakan kita pasangkan. Okey, pasangkan sauk dia. Ini dia punya namanya sauk. Yang dipasangkan ni. Jadi jong ini juga mempunyai identiti yang tersendiri yang berada di Johor dan dihasilkan dengan menggunakan kaedah pertukangan tangan. Ya, betul. Merupakan suatu yang jong ni kita tak ada pakai mesin kecuali masa kita nak terbang di hutan dan kita nak belahkan dia daripada bulat. Okey, ni terus kita pasangkan tudung dia. Ni daripada dah kita pasang sauk, kita pasang tudungnya. Daripada tudung nanti dah siap, nanti kita atas pasang jongo dia. Dia ada macam-macam nama dia ni dalam satu bodi jong ni. Jadi nampak mudah tapi sebenarnya kita telah pun ada bahagian-bahagian yang umpama pasang siap lah. Ya, jadi ini nanti untuk memudahkanlah kita orang melihat apa ni kan. Jadi jong ini kita memang dah mainkan di peringkat antarabangsa. Jadi dia ada kategori yang besar. Dia lebih daripada 50 inci. 90 inci, 75 inci. Ya, betul. Itu daripada kategori-kategorinya. Tapi saya di sinilah dengan kumpulan jong kita ni yang daripada Johor ini. Kita ada Kota Tinggi, kita Pengerang ni, Tanjung Surat. Jadi kita buat satu jong yang kecil, 20 inci. Jong ini bukan apa. Saya hendakkan supaya anak-anak kita yang di bangku sekolah boleh main. Jadi sebagai dia boleh mewarisi dan akan ada kesinambungan. Ini Cik Tarik yang kita terapkan. Ya, jangan sampai macam saya dulu nak pegang jong pun orang tak bagi. Masa tahun 70-an. Tapi bila kata sekarang ni kita bagi galakkan untuk supaya semua dapat mengetahui berkenaan dengan jong ni. Ya, alhamdulillah semua negeri di Malaysia mempunyai kawasan yang berdekatan dengan laut. Dan jong ini mungkin sesuai dimainkan di kawasan perairan Johor, tetapi mungkin juga di negeri-negeri lain ya kita boleh mendapat kawasan yang sesuai untuk permainan jong ini, dan ia melibatkan satu perlumbaan perlumbaan daripada laut ke pantai. Dia daripada laut ke pantai ataupun kita tengok sudut angin datang. Kalau angin daripada laut, kita boleh susul dia di pantai. Boleh dia berjalan susul pantai. Tapi kalau angin daripada kiri kanan laut, mana kita akan lepas daripada laut, dia akan menuju ke pantai.
Jong ini tak ada remote, tak ada orang yang mengendalikan dia. Hanya kita dah setting dia ataupun kita dapat kemaskan untuk pemasangan dia, hanya kita lepaskan sahaja. Jadi Tuan Haji dia akan berlumba. Apa yang menyebabkan jong lebih pantas, lebih laju? Bahagian mana yang kritikal? Okey. Jong yang untuk yang paling nak tahu laju tak laju dekat sini. Okey, di bahagian rumah katilnya. Di sinilah rahsia satu-satu jong. Kalau salah tebuk rumah katil ni dengan tiang layar ni, dia tidak akan bergerak. Tidak akan bergerak. Inilah ada satu rahsia dia di sini. Dia akan kita ukur. Orang kata 1 sentimeter pun tidak boleh lari daripada ukuran dia ni. Kalau lari boleh, tapi tak lajulah. Tak laju lah. Tapi nak ikutkan ciri-ciri. Sebab dia mengukurkan daripada badan jong, lepas tu dengan kelebaran jong. Baru diukur untuk tapak rumah katil dan juga tapak tiang layarnya. Jadi layarnya pula bagaimana? Apakah yang digunakan untuk menghasilkan layar jong? Okey, layar dia tak kira lah. Sebenarnya kain layar je, sebut kain je lah. Tapi kalau kita nak jong yang laju, jong yang lengkap, kita kena gunakan yang canggih sikit lah. Macam dulu kami guna kain belacu. Kain belacu ni dia agak berat. Bila kena air, lagilah berat. Jadi susah jong nak bergerak. Sekarang ni kita dah gunakan macam contohnya kain parachute, ataupun kain yang buat payung, buat wow, sama macam kain ni. Jadi kain ini kalau jong ini karam ataupun dipercikkan air, dia tak serap. Dia kalis air. Itulah kita gunakan untuk buat layar dia. Jadi ini salah satu daripada rangkanya lah yang dah siap kita pasang. Ini gandar katil dia, yang ini nama katil dia, yang ini badan jong, ini rumah katil. Okey, jadi yang paling lengkap dengan layar yang di sini, Hamid. Baik, kita cuba tunjukkan ke kamera bagaimana sebenarnya jong yang telah siap, dan kita ingin menunjukkan kepada para penonton kita sebenarnya bagaimana rupa jong yang telah siap walaupun belum dipasang layar, tapi anda sudah boleh lihat ia merupakan satu penghasilan yang spesifik, memerlukan ukuran-ukuran yang jelas yang menandakan jarak dan juga akan memberi keseimbangan kepada jong itu. Jadi kepakaran untuk menghasilkan jong ni memang agak rumit, dan ia adalah suatu kepakaran yang orang kata kian pupus namun telah dihidupkan semula oleh pengusaha-pengusaha seperti Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kami pagi ini. Sama-sama. Kalau ada yang berminat, di mana mereka boleh menjumpai Tuan Haji? Kita ada di laman jong, ada di kawasan tepi Tasik. Nanti boleh kita jumpa di bengkel kita sana. Kita ada demo untuk pembuatan dan demo kita akan lepaskan daripada dalam Tasik ke tepi. Jadi di sana kita boleh tengok permainan jong kita macam mana yang dilaksanakan. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Lazim Matan, usahawan kejora yang berusaha dalam menghidupkan semula jong dan permainan tradisional ini. Jadi datanglah bersama-sama kami di kawasan Karnival Usahawan Desa untuk melihat bagaimana jong dihasilkan, dan kepada anak-anak kecil anda boleh bermain jong mungkin buat pertama kali. Jadi kita akan berehat seketika, dan sekembali nanti kita akan bersama dengan Datuk Seri Ramlan Dato' Harun, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, untuk membincangkan pembangunan ekonomi desa. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Waspada pihak yang menyamar sebagai pegawai NSRC melalui panggilan telefon bagi membantu siasatan. Pusat Respons Scam Kebangsaan, National Scams Response Centre NSRC, ingin mengingatkan orang ramai supaya tidak terpedaya dengan kenyataan atau panggilan telefon dari mana-mana orang yang mengaku sebagai pegawai NSRC bagi membantu siasatan berkenaan sebarang kes jenayah penipuan kewangan. Menurut NSRC, ia modus operandi yang lazim diguna pakai sindiket penipuan. Mereka yang terjerat bakal ditipu dan berisiko rugi selepas diarah membayar sejumlah wang bagi menyelesaikan kes yang tidak wujud. NSRC tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang terlibat dengan penyalahgunaan nama NSRC.
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pihak NSRC di talian telefon 03 88613830 atau email kepada nsrc@rmp.gov.my. Jika anda jadi mangsa penipuan, segera lapor ke NSRC di talian 997. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Jangan mudah terpedaya, elak jadi mangsa. Terlihat sebarang isu mencurigakan atau bahan fitnah, adukan ke MCMC. Biar betul tak pasti, jangan kongsi. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan sebelum kita pergi lebih jauh, satu peringatan daripada pihak NSRC sendiri. Pihak NSRC tidak akan menghubungi anda dan tidak akan meminta sebarang butiran daripada anda. Jadi kalau yang hubungi anda daripada NSRC itu, faham-faham sajalah. Tu memang scam lah tu kan. Memang scam semata-mata. Kalau tadi biar betul. Biar betul memang Selamat Pagi Malaysia di mana ni? Di Anjung Gloria Putrajaya seperti dengan Carnival Sandesa at Putrajaya. Untuk kali ini memang ramai. Ini sekarang sudah ramai dah sebenarnya. Ini bukan scam. Ini bukan scam. Ini betul. Dan yang seronoknya, kalau rasa macam kita malas nak berjalan, kita nak order makanan kan. Dalam ni pun boleh ya. Dalam ni. Mana mereka akan buat penghantaran dari kalangan usahawan-usahawan yang ada di sini. Jadi kita boleh berehat tepi tasik, kita boleh scan dan kita akan terus dapat menikmati hidangan kita dalam masa mungkin beberapa minit. Ya, betul. Jadi untuk kita dapatkan apa lagi informasi lanjut berkaitan dengan apa yang menarik untuk KD kali ini, kita bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini, Datuk Seri Ramlan Dr. Hurun, merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Ya, melihat kepada sambutan sejak hari pertama dijalankan, hari ini dah masuk hari keempat, esok hari yang terakhir. Sambutannya sangat menggalakkan walaupun hujan semalam Datuk Seri. Ya, nampaknya alhamdulillah. Jadi kalau kita apakah perbezaan yang dibawa tahun ini, kerana kita sudah lama tidak dapat bersama dalam KUD sejak 2019. Jadi apakah pembaruan yang dibawakan melalui edisi KUD 2023? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana sudi membuat liputan secara langsung dari tapak KUD, dan saya harap melalui ini penonton-penonton di luar sana dapat turut sama merasai apa yang sedang berlaku di KUD Putrajaya pada kali ini. Ya. Seperti yang ditanyakan tadi, sebenarnya kita dah mula melaksanakan KUD ini daripada tahun 2006 dan sesi kali ini adalah yang penganjuran kali ke-9. Dan banyak perubahan yang kita telah buat by time. Antara yang paling ketara adalah tempat penganjuran. Kalau dulu kita menganjurkan di lokasi-lokasi yang terbuka di luar. Dan kali ini alhamdulillah kita mendapat tapak yang amat baik di Gloria ini, di mana persekitarannya telah pun matured. Jadi kita dapat rasa macam berada di dalam desa, berada kat sini. Selain daripada itu, of course dia punya penganjurannya lah, di mana kali ini kita melibatkan semua agensi di bawah kita. Jabatan Kemajuan Orang Asli, KEMAS dan sebagainya, MARA, dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Jadi kebetulan agensi-agensi kita ni berada di negeri-negeri tertentu, di Kelantan, Terengganu, Kedah, Johor dan sebagainya. Jadi kita berpeluang untuk membawa apa yang ada di negeri-negeri tersebut. Contohnya makanan. Kali ini kita bawa betul-betul makanan yang autentik, original daripada negeri-negeri tertentu. Contohnya kalau dari Terengganu, Tengah akan membawa nasi dagang atas tol. Real nasi dagang atas tol. Kalau dari Pahang, kita bawa nasi kebuli daripada Lipis. Contoh. Dan dalam pengajuan kali ini juga kita menekankan berbeza daripada yang lepas-lepas. Tema kita adalah rural tourism. Jadi kita membawa produk-produk. Ini merupakan satu produk baru yang kita tekankan kepada usahawan-usahawan kita di luar bandar, rural tourism. Jadi kita banyak bawa konsep tersebut ke sini, di mana pelbagai jenis perkhidmatan yang berkaitan dengan rural tourism kita ketengahkan. So itu antara perubahan yang nyata lah dalam pengajuran KUD pada kali. KUD juga dilihat dapat membangunkan semula ataupun memberi nafas baru kepada ekonomi luar bandar. Bagaimana sebenarnya merancangkan semula ekonomi yang mungkin masih lagi menghadapi situasi di mana mereka belum boleh pulih sepenuhnya sejak zaman pandemik? Ya. Kalau berdasarkan kepada rekod di bawah ekosistem KKDW, di bawah semua agensi dan jabatan di bawahnya,
kita ada lebih daripada 60,000 usahawan desa yang berdaftar dengan kita. Jadi selepas pandemik COVID yang berlaku, memang kebanyakan mereka agak sukar untuk bangkit semula. Jadi KUD ini kita menyediakan platform untuk mereka. Yang pertamanya untuk mereka membuka balik pasaran. Jadi pada kali ini kita menyediakan platform seluas-luasnya di mana kita menjemput lebih daripada 1,000 usahawan untuk berada di sini. Dan kita harap melalui KUD ini mereka akan bertemu dengan rakan-rakan strategik, rakan-rakan bisnes mereka. Contohnya setengah-setengah syarikat ataupun usahawan yang berada di luar bandar tu, apabila produk mereka diperkenalkan di sini, akan ada usahawan lain yang berada di bandar yang merupakan pemborong atau sebagainya, dan mereka akan bergabung dan kita harap lepas ini bisnes mereka akan berkembang dengan lebih baik. Dan satu lagi, KUD ini merupakan platform untuk kita memaklumkan, memberitahu mereka apakah bantuan-bantuan yang kajian berikan, agensi berikan. Sebab setengah daripada mereka tak dapat maklumat tersebut dengan jelas. Jadi melalui KUD ini mereka dapat direct bertemu dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas apa yang kerajaan sediakan untuk membantu mereka. Ya, baik. Dan selain pada para usahawan yang sedia ada dan mungkin boleh lakukan business matching di sini, tetapi juga bagi mereka yang ingin cuba dalam bidang keusahawan ini, menceburi bidang keusahawan ini, adakah ada juga pengisian untuk mereka? Kalau kita boleh kongsikan pengisian untuk mereka yang ingin menceburi bidang keusahawanan. Ya, di sinilah kita buka pelbagai ruang di mana mereka boleh melihat apakah sebenarnya keperluan ataupun new business yang boleh venture. Dan di sini kita akan ketemukan dengan beberapa pihak yang boleh memberikan panduan. Kita juga ada mengadakan pelbagai sesi, pelbagai siri dengan pihak-pihak yang berpengetahuan dalam perniagaan dan mereka boleh membantu usahawan-usahawan yang baru muncul. Selain daripada kita menyediakan bantuan dari segi peruntukan, grant, pinjaman dan sebagainya. Ya, baik. Dan untuk kelainan kali ini, satu yang paling terang yang lagi bersuruh adalah dari segi lokasinya berbeza dan keluasannya pun berbeza. Apa lagi antara kelainan yang ditampilkan juta kali ini? Kita juga menyediakan produk-produk yang organik daripada negeri-negeri tertentu. Seperti saya sebutkan tadi. Dan juga kita tidak mengkhususkan kepada, sebab kalau kita datang ke sini, kita akan lihat pelbagai kluster perniagaan kita wujudkan. Jadinya daripada perniagaan kecil yang dalam kategori mikro sehingga kepada usahawan yang dah pada tahap sederhana, medium dan small. Jadinya itu agak berbeza. Kalau dulu kita letakkan mereka dalam satu tempat. Jadi kali ini kita dah asing-asingkan mereka dan terutamanya pihak-pihak yang ingin mendapatkan bisnes partner, bisnes matching tadi, dia boleh pergi terus kepada ruang-ruang yang telah kita sediakan. Dan dari segi hiburan yang akan disediakan untuk para pengunjung yang bakal bersama-sama, kita telah terangkan ada beberapa acara besar yang dinantikan. Antara pengisian-pengisian hiburan lain yang turut dibawakan Datuk Seri untuk menarik minat para pengunjung, terutama sekali mereka yang mungkin berada di kawasan Putrajaya. Ya, sepanjang penganjuran KUD ini, kita menyediakan pelbagai jenis tarikan pelancong yang merupakan hiburan kepada mereka. Setiap masa akan ada persembahan-persembahan daripada pelbagai segmen yang ada di dalam KUD ini. Kita akan ada di K Barat, ada Gaza, Zapin dan sebagainya. Sentiasa berlangsung sepanjang penganjuran ini. Dan dua acara besar yang akan berlangsung adalah malam ini, di mana akan berlangsung satu konsert yang dipanggil konsert Kotai. Dia akan mengenengahkan ramai bintang-bintang besar. Datuk Ramli Sarip, Datuk Nash, Datuk Hatan, Khadijah Ibrahim dan ramai lagi. Dan pada malam esok ada lagi satu konsert penutup, iaitu kita sediakan pula untuk generasi yang lebih muda. So antaranya ada beberapa lah. Iaitu saya simpan dulu. Datang baru kita boleh tahu siapa yang akan ada. Ya, betul. Tapi ada 2 malam ni akan ada 2 konsert yang akan kita adakan di sini. Baik. Dan yang menarik juga, jangan risau kerana ada banyak juga kelainan yang dibawakan dan juga penambahbaikan. Maknanya bagi mereka yang mungkin rasa macam nak pergi teringin ni tapi kena pakai kerusi roda, tak boleh nak jalan jauh, ada penambahbaikan juga dilakukan untuk kali ini. Oh ya. Ya. Kita ada menyediakan portal. Ya. Jadi kita boleh berhubung dengan pihak-pihak yang ada di dalam KUD ni untuk kita mendapatkan perkhidmatan portal. Dan bagi yang ingin membeli belah, contohnya membeli barang-barang besar. Selepas beli,
register dengan portal kita melalui app dan portal akan hantar kepada poin-poin tertentu untuk dikutip nanti. Jadi kita boleh shopping dengan lebih selesa. Tak perlu pulang-alik hantar ke kereta dan sebagainya. Guna app saja Guna app saja. Semuanya lebih mudah. Makanan pun boleh. Seperti yang saya buat tadi, yang awal tadi, kita juga boleh order makanan dan kita boleh bersantai dengan family di tepi-tepi tasik. Dan kita akan menghantar ke sana, insyaAllah, dengan sedikit bayaran. Dengan sedikit bayaran. Ini juga antara penambah baik, value added kepada usahawan kita lah. Kita dah digitalizekan semua usahawan kita. So kita boleh mendapatkan perkhidmatan mereka secara online. Ya, betul. Banyak perkara yang telah dilakukan penambahbaikan. Untuk mereka yang berminat untuk memulakan perniagaan baru seperti Hani yang nak memulakan bisnes dona mungkin. Jadi mudah untuk mendapatkan informasi kerana ia juga merupakan pusat sehenti untuk kita memulakan perniagaan dan seterusnya mendapatkan bantuan keuangan dan seterusnya juga memulakan pemasaran kerana semuanya telah didigitalkan. Jadi cuma lagi satu saya nak beritahu, kita juga menyediakan hadiah besar. Hadiah besar. Bagi cabutan bertuah. Di mana KKDW dengan berbesar hati menawarkan sebuah kereta. Sebuah kereta kepada pengunjung bertuah di dalam cabutan bertuah kita yang akan kita umumkan pada hari terakhir, iaitu hari esok. Kita jemput semua orang datang hari ini dan hari esok. Jangan lepaskan peluang. Ya, betul. Jangan lupa untuk datang. Kena dah daftari dulu. Barulah boleh layak untuk menjadi, orang kata, pemenang bertuah. Pemenang bertuah. Kenderaan itu mungkin menjadi milik anda, mana tahu? Kepada yang berada di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan Putrajaya ataupun di Kuala Lumpur yang tertanya-tanya di mana harus kita pergi hujung minggu ini sisi keluarga, datanglah ke Anjung Floria. Carnival Usahawan Desa menanti anda. Keluasannya memang besar dan banyak pengisian, sesuatu untuk setiap ahli keluarga. Ya, anak betul. kecil boleh cuba jong tadi. Boleh, semua boleh. Kat sini memang sesuai untuk seisi keluarga. Apapun, kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Ramlan Datuk Harun, Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bersama-sama Datuk Sri. Datuk Sri pun nak bersedia ni sebab lepas ni ada acara besar yang akan berlangsung di Park Utama. Okey, apa pun kita ucapkan sama jaya dan semoga semua nanti akan mencapai visi dan semua akan pulang dengan kejayaan dalam Carnival Usahawan Desa ini. Baik, kita kembali berhibur bersama dengan kumpulan yang telah memulakan siaran kita pagi tadi. Inilah dia, The Rural Band.
The Rural Band menghiburkan kita di ruangan ini, depan tempat utama kita itu di Desa Lestari. Dan pada waktu ini kita nak berkongsi tentang apa yang ada hari ini. Dan di sekitar Karnival Usahawan Desa ini tentunya tarikan berkaitan dengan mereka yang ingin melihat bagaimana tenaga kerja berkemahiran tinggi ini menjadi keutamaan juga pada dan juga fokusnya bagi Karnival pada kali ini. Tadi untuk kita berkongsi lebih lanjut lagi berkaitan dengan pendidikan TVET pula yang kita ingin kongsikan, salah satu daripada tarikan yang ada di sini. Kita juga ada lagi pengisian lain sampai kita akan bersama dengan Datuk Nash nanti di penghujung siaran. Jadi nak tahu apa dia, kerana lebih daripada 1,000 usahawan tahu sebenarnya yang ada di sini, dan ada banyak reruai yang ada untuk anda singgah yang sesuai untuk seisi keluarga. Dan yang paling penting, kalau mereka ni ada kekangan, sakit lutut ke tapi teringin sangat nak datang, jangan risau, kita ada porter, maknanya boleh dibawa. Kalau ada bawa barang yang banyak ni, jangan risau, memang semuanya ada, hanya gunakan aplikasi. Memang ada sesiapa yang dia datang sini, petugas sini akan bawa barang-barang tu untuk anda menggunakan porter tersebut. Okey, seperti yang kita kongsi tadi berkaitan dengan TVET, kita nak bawakan lebih lanjut bersama dengan tetamu kita pada waktu ini, Datuk Muhammad Razlan Muhammad Rafi, Setiausaha Politik Yang Berhormat Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Datuk, nampaknya pagi-pagi dah meriah ni kat sini. Ramai sangat ni. Jadi kalau kita boleh kongsi lebih lanjut tentang pengisian dan juga tarikan utama dalam pameran juga aktiviti program TVET at KKDW seperti dengan Karnival Usahawan Desa Airport Jaya 2023. Silakan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulakan perbicaraan ini, saya nak ucapkan tahniah kepada Kerajaan Madani. 2 hari lepas kita dah meraihkan setahun Kerajaan Madani cukup stabil. Alhamdulillah, negara kita tidak ada kucak-kacir lagi. Jadi dengan sebabkan kita kestabilan ini, kita tahu bahawasanya banyak benda yang kita boleh rancang untuk rakyat keseluruhannya. Jadi Alhamdulillah, apabila Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menerajui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ini, beliau telah membawa satu pemikiran yang baru untuk membawa masyarakat kita ini dapat mempunyai kejaya dan juga gaji yang banyak dengan pelaburan yang sikit. Maksudnya less investment but high income, something like that lah. So ini adalah perkara-perkara yang dasar yang Amat Berhormat Datuk Zahid bawa, dan Alhamdulillah kita telah memberikan banyak peluang dan juga banyak idea kepada agensi-agensi di bawah Kementerian Desa dan Wilayah ini untuk kita mengaktifkan lagi kita punya perkara-perkara dalam TVET ini. Kita dah buat lebih kurang sekarang ni kita ada 280 institusi yang di bawah KKDW ini untuk kita aktifkan TVET, program-program TVET, dan ini kebanyakannya akan dikawal oleh 7 agensi, termasuklah MARA, kita ada Perda, kita ada Ketengah, kita ada Kedah, dan kita ada banyak lagi di bawah 7 agensi itu yang untuk melihat bagaimana TVET ini dapat dilaksanakan dengan cara yang betul seperti mana terdapat di negara Jerman. Baru-baru ini Datuk Seri ada pergi ke negara Jerman melihat bagaimana untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai skill yang tinggi, mempunyai kemahiran yang tinggi untuk diberikan semula kepada industri agar mereka dapat bekerja dengan gaji yang simpal. Ya, baik. Dan kerana itulah sebenarnya penekanan turut diberikan untuk yang utamanya adalah untuk kita memanfaatkan sumber tenaga kerja warga tempatan dan berkemahiran, itu yang paling penting. Kerana itu penekanan diberikan terhadap program TVET yang ditawarkan di KKDW. Apa kekuatannya? Kita ada banyak sebenarnya kimpalan, kita ada TVET Pratafis, kita ada, dan kita ada berkenaan dengan coding, kita ada banyak lagi sebenarnya kalau nak cakap kan. Dalam masa yang singkat ni tidak dapat saya nak ulas satu persatu, tetapi apa yang pastinya semua yang berkaitan kemahiran ini boleh didapati di KKDW institusinya, dan yang paling penting kita telah merangka untuk orang-orang yang atau pelajar-pelajar yang belajar TVET ini sekurang-kurangnya dia dapat melanjutkan pelajaran sampai ke ijazah. So dia ada sijil peringkat yang pertama, sijil peringkat kedua sampai ke peringkat ketiga. Lepas tu kita boleh lanjutkan di dalam peringkat ke diploma, dan juga selepas itu ijazah, dan kita akan matchkan diorang dengan industri-industri yang tersedia di
di luar sana. Jadi apa yang ada perancangan yang kita buat di dalam KKDW ini, dia merangkumi semuanya. Merangkumi semuanya. Jadi siapa saja yang anak-anak bandar dan juga anak-anak luar bandar yang nak mencari pekerjaan ataupun mencari peluang belajar sampai ke ijazah, telah sedia diadakan di dalam kementerian kita ini. Ya, betul. Dan masa-masa usaha yang dilakukan tu terjemah menerusi penganjuran KUD pada kali ini, mana ada ruainya untuk bagi mereka mencari peluang pendidikan. Jadi ramai ke sini ada banyak peluang. Kita ada bus KEDA, RISDA, Felkra dan juga MARA dan juga JAKWA. Kita ada anak-anak JAKWA yang berada di dalam sekitar Kuala Lumpur boleh melihat apa yang peluang yang ada di sini, dan juga kita ada universiti UniKL semua ada kat sini. So saya harap dapatlah pengunjung terutamanya di dalam Kuala Lumpur Putrajaya ini dapat meluangkan masa di sini dan tengok melihat peluang-peluang untuk kita dapatkan peluang untuk anak-anak kita belajar dalam bidang TVET ini. Sebab TVET ini penting. Kalau kita tengok kadang-kadang apabila kita dapat diploma ataupun kadang-kadang kita dapat ijazah, kita tidak ada sijil kemahiran yang fokus kepada bidang yang kita nak ceburi pekerjaan itu. Sebagai contoh, katalah kita ada dapat diploma ataupun degree dalam engineering, tetapi kita tidak ada pemfokusan. Contoh kita nak buat repair lift ke, ataupun kita nak jadi engineer lift ke, ataupun engineer kilang ke, kita tidak ada pengkhususan itu. Jadi apa yang kita nak buat hari ini, hala tuju ke hadapan, ada banyak di antara kilang-kilang yang memerlukan pekerjaan, yang memerlukan pekerja. Jadi job matching ini juga kita akan buat di dalam KKDW untuk pastikan setiap graduan kita yang keluar mendapat ijazah ataupun diploma, mereka ini ada sijil kemahiran yang boleh kita matchkan dengan industri. Dengan Bosch, dengan BMW, dengan Mercedes. Ada banyak lagi yang kita dah buat. Baru-baru ni saya pergi ke Sarawak. Dekat situ kita lihat dia punya institusi itu TVET kemahiran, dan dia ada match dengan pekerja dengan selam beja. Dia ada match dengan kimpalan. So ini adalah perkara-perkara yang saya rasa adalah way forward untuk anak-anak Malaysia ini untuk mencipta gaji yang tinggi. Ini yang paling penting lah. So kita tak adalah based on kita punya degree, mungkin kita punya gaji nanti. Kalau kita tak ada skill, mungkin kita punya gaji mungkin 2,500, 3,000 something like that. Tetapi kalau kita ada skill, kita akan dapat gaji yang lebih lumayan dengan satu jaminan yang bagus untuk kita dapat pekerjaan. Ya, dan Alalang Datuk menyebut tentang way forward. Kita sentuh juga tentang itu, mana apakah way forward tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh kementerian sendiri untuk peningkatan kebolehpasaran graduan TVET ini? Okey, kita hari ini apabila kita dah diberi bajet yang tinggi dan apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid melihat perkara ini, kita boleh menyatukan semua kemahiran di dalam negara ini, termasuklah kementerian-kementerian yang lain mempunyai bajet-bajet TVET juga. Jadi apa yang kita nak buat ini, kita satukan. Kita ada 6.8 bilion yang telah kita bajetkan di dalam kerajaan Malaysia baru-baru ini, dan ini kita akan susun atur di dalam khusus-khusus yang telah kita spesifikkan, dan inilah perkara-perkara yang kita akan laksanakan kerjasama bersama dengan industri, kerjasama bersama dengan institut, dengan job matching dengan kita punya institut-institut yang ada. Okey, dan kita menyebut tentang kualiti juga dari segi jaminan KKDW sendiri, sebab ini merupakan usaha yang dilakukan dalam program TVET KKDW. Dari segi kualiti itu bagaimana pula untuk memastikan bahawa ia seiring juga dengan arus perdana dan juga keperluan semasa? Kita alhamdulillah dengan Kementerian KKDW ini, kita punya kebolehpasaran pekerja kita sampai ke 96%. Negara meletakkan hanya 84%, lebih kurang begitulah. So kita over daripada KPI yang telah ditetapkan oleh kerajaan kepada institut-institut yang di bawah Malaysia lah, negara Malaysia. Jadi apa yang kita suka benda ni, sebab 96% itu adalah satu angka yang tinggi. Maksudnya semua yang bekerja atau semua yang belajar di dalam institut KKDW ini, termasuklah UniKL dan sebagainya, IGI Amara ataupun IKM ataupun Kolej RISDA, Kolej Felkra dan banyak lagi, sebanyak 280 institusi di dalam KKDW ini,
ramai yang semua ini adalah ada bekerja. Dia dapat bekerja dengan bidang yang mereka nak ceburi. Jadi ini adalah satu perkara yang baik untuk kita, untuk way forward kita, untuk kita rancang, untuk kualiti kita. Dan saya harap kita jangan lepaskan peluang, rakyat Malaysia jangan lepaskan peluang untuk menerokai apa yang ada di dalam kementerian ini. Sebab bagi pandangan saya, kita hari ini kena siapkan diri kita dengan skill yang tinggi untuk kita berjuang di dalam kehidupan kita masa bekerja. Ya, mungkin kita hari ini saya nak nasihatkan sikitlah kepada adik-adik yang banyaknya ada degree tapi tidak ada skill. Akhirnya mereka kerja dengan Grab, dengan Foodpanda semua. Bagi pandangan saya, kita kena lihat semula masa depan kita. Masa depan kita bukan Foodpanda dan Grab itu tidak bagus, tetapi kalau kita dah ada degree, kita dah ada diploma, kita dah ada skill, so mungkin kita boleh ceburi bidang-bidang yang sepatutnya kita buat. Mak bapak kita habiskan duit, PTPTN kita, kerajaan habiskan duit untuk kita mendapat segulung ijazah. Dan akhirnya kita bawa Grab. Bukan saya cakap Grab itu tidak bagus, tetapi itu adalah satu pembaziran bagi negara. Dana-dana yang kita bagi pembelajaran dan banyak kerajaan melaburkan dari sisi sudut pendidikan. Skill-skill yang kita tanam di dalam setiap rakyat Malaysia ini mestilah diguna pakai untuk kita menabur semula bakti kita kepada negara, membangunkan negara ini. Jadi saya nasihatkan, ada ramai di antara luar sana yang mungkin mendengar siaran ini, tolong lihat apa peluang yang ada di dalam KKDW ini, bagaimana kita nak upskilling kita punya diri dan bagaimana kita untuk attach dengan industri yang dekat luar sana banyak memerlukan pekerjaan. Ya, betul. Dan pastinya peluang itu anda boleh lihat sebab mungkin anda tak tahu hala tuju ke mana untuk upskilling, tingkatkan lagi kemahiran dengan apa yang anda ada sekarang ini. Jadi anda boleh datang ke sini, datang kemari dan singgah tempat dan juga lokasi yang boleh kita berikan tumpuan kepada program TVET yang disediakan oleh KKDW. Hanya di Karnival Usahawan Desa at Putrajaya. Akan berlangsung sampai esok. Jadi pastikan anda jangan ketinggalan. Abang, terima kasih pada Datuk Muhammad Razlan Muhammad Rafi, Setiausaha Politik yang amat berhormat Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah bersama kita pada waktu ini. Selepas ini Datuk akan bersedia pula untuk di kemah utama untuk acara utama hari ini, dan kita nak pergi ke salah satu reruai yang ada dekat sini. Wah, seronok Terence, saya dapat berjalan makan pula tu. Okey, silakan Terence. Jangan risau Hani, kalau saya berada di tepi kedai dona, saya akan simpan untuk Hani. Tapi untuk sekarang ini saya berada bersama dengan Tuan Haji Asrul Effendi yang merupakan pengusaha kuih bakar pandan dari Melaka. Kuih bakar Melaka. Boleh Tuan Haji ceritakan sikit tentang sejarah kuih bakar ni? Okey, Assalamualaikum. Saya daripada Masjid Tanah, Kampung Pulau. Kuih bakar ni memang kuih turun-temurun, kuih tradisi lah. Jadi kuih bakar ni memang semua orang kenal. Melaka adalah kuih bakar adalah salah satu signature product untuk negeri Melaka. Jadi kuih bakar memang daripada dulu sampai sekarang kita kekalkan tradisi kuih bakar ni. Kuih bakar pandan MJ. Kita dah inovasikan kuih bakar ni. Daripada dulu lain. Sekarang kita dah inovasikan, dia berubah jadi lain ya. Contoh dia. Okey, kuih bakar. Ini bentuknya bila kuih bakar diinovasikan. Ini kuih bakar tapi sekarang ni kita pun orang tengah bakar juga. Tengah bakar. Panas tapi sesuai untuk anda bawa sisi keluarga datang kerana cuaca ni memang terang. Ingin kita tahu sedikit tentang produk-produk lain yang Tuan Haji turut bawakan bersama selain daripada kuih bakar ni. Okey, selain pada kuih bakar ni, saya ada bawa kuih. Okey ni. Biskut ni. Ini adalah biskut kelapa. Memang biskut kelapa ni original daripada Melaka. Semua tuan-tuan tahu, kuih bakar dengan biskut kelapa memang sinonim dengan negeri Melaka. Salah satunya ni. Kena tambah juga kopi lah. Kalau kena dengan kopi, saya difahamkan oleh Tuan Haji memang terangkat. Memang confirm terangkat. Dah dapat ni, sekarang panas lah. Petang kan kalau dengan izin hujan, kita boleh kena kuih bakar dengan biskut kelapa ni dengan air kopi. Jadi salah satu dia satu produk saya Cape Marble. Cape Marble ni lembut lah. Kalau tak lembut tu boleh empuk kat muka saya.
Okey, itu dia ujian dia. Jadi datanglah untuk visit Melaka 2024 dan selain daripada itu anda juga boleh dapat sedikit daripada apa yang bakal anda selami di Melaka nanti secara langsung bersama dengan Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji kerana bersama kami. Dan selain daripada itu di Reruai ni kita juga ada petting zoo. Ni memang dahsyat ni. Ada beberapa ekor haiwan yang jarang kita lihat. Kita bersama dengan tuan punya petting zoo-nya, Encik Alim. Encik Alim, terima kasih kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Okey saya pegang benda ni? Ya, boleh. Dia jinak. Dia baik ya. Dia boleh kenal tuan? Dia ni Bearded Dragon ni kita bela dari kecil. Memang dia kenal lah owner dia. Habis tu dia akan beramah mesra dengan orang sekeliling kita. Dia memang jinak. Dia pun sangat mudah jagalah. Yang ada budak-budak kecil pun boleh handle. Bukti dia jinak, dia boleh bawa Bearded Dragon, Python dengan apa skink tadi? Bukan? Ya, tu belakang tu, Blue Tongue Skink. Blue Tongue Skink boleh diletakkan di tepi skunk. Semua boleh hidup secara harmoni ya. Ini adalah Blue Tongue Skink yang saya sebutkan tadi dan Bearded Dragon ni pun nak turun daripada tangan saya. Dia nak kembali bersama dengan rakan-rakan dia. Jadi ada berapa ekor haiwan yang dibawa oleh Encik Alim kali ini? Okey, kali ini di festival ni kita bawakan hampir 50 jenis haiwan-haiwan eksotik. Semua haiwan daripada luar negara kita bawa ke sini. Betul orang awam boleh datang bermesra lah, boleh bergambar percuma, boleh mesra, boleh tengok macam-macam haiwan-haiwan daripada luar negara yang tak pernah tengok di sekeliling kita. Di sini kita bawa. Dia nak bermesra sangat dah tu. Yang ini skunk skunk kita bukan dia hitam putih ke Encik Alim? Skunk dia ada versi warna macam albino, blood, dia ada hitam putih. Yang hitam putih tu normal. Yang ni dia colour special sikit. Dia colour coklat sikit. Jadi yang ni sama dengan spesies yang ni lah, albino juga. Ini albino python. Tapi dia berat sikit. Tapi saya bukan takut nak bawa, cuma dia berat. Mungkin let's try, okay? The whole snake on me. There we go. See, producer saya cabar saya. Apalah producer ni. Dia ingat saya takut dengan python ni. Tapi rupanya boleh lah. Dia boleh tahan berat jugalah. Ya, dalam beberapa kilo lah. Sekali berapa ekor dia makan? Dia dalam 2 minggu sekali dia bagi makan ayam dalam 2 ke 3 ekor. 2 ke 3 ekor ayam dalam seminggu. Saya rasa kalau dia makan saya, dia tahan sebulan tak? Dia kenyang 6 bulan. Kenyang 6 bulan ya. Tapi jangan risau, python ni dia tak makan orang kerana sudah dijinakkan oleh Encik Alim. Selain daripada spesies yang dibawakan di sini, apakah spesies lain yang mungkin Tuan Alim nak perkenalkan? Banyak yang kita bawakan di sini. Raccoon, kita bawakan Selfin Dragon, kita bawakan macam-macam, hampir 50 lebih jenis haiwan eksotik lah. Burung-burung kakak tua pun bukan ini saja, ada macam-macam lagi warna di booth kita di depan tu. Jadi producer, cabaran diterima ya. Selepas ni producer kena belanja dona. Encik Alim, kalau mereka tak berkesempatan lah datang ke Karnival Usahawan Dewa Desa ni untuk bersama dengan Encik Alim, di mana mereka boleh bertemu dengan Encik Alim dan petting zoo? Sebenarnya kami daripada Penang, tapi kita jelajah Malaysia, kita ikut festival. Setiap negeri kita akan kunjungi lah. Sebelum ni kita dah baru habis daripada Pahang. Lepas ni kita akan Melaka dan Selangor. Yang mana sampai di negeri-negeri tuan-puan boleh datang lah. Support kita main mini zoo, boleh bermesra dengan haiwan eksotik semua. Okey, terima kasih Encik Alim kerana bersama kami. Saya serahkan balik python ni kepada tuannya. Python ni pun dah mungkin tak suka dengan saya sebab saya tengah terbakar ni. Dan seterusnya kita ingin bawakan berita yang terkini berkaitan dengan situasi banjir Kelantan. JKM utamakan kebajikan penduduk yang terjejas dan untuk itu kita bersama dengan Majidah Ismail yang telah bersedia dengan laporan di Depo Simpanan Keperluan Bencana JKM Kelantan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya sekarang berada di Depo Simpanan Barang Keperluan Banjir bagi JKM Kelantan yang terletak di Kemumin, Kota Baru. Dan apa yang dapat anda saksikan sendiri di sini merupakan depo yang mampu memuatkan sehingga 150 tan berat pelbagai barangan terdiri pada tikar, makanan, keperluan yang akan diagihkan kepada penduduk terjejas banjir ketika ini. Jadi untuk lebih lanjut gambarannya mengenai barang-barang keperluan yang diagihkan kepada PPS terlibat di Kelantan, bersama kita pada pagi ini ialah pengarah JKM Kelantan iaitu Tuan Said Siduk. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Tuan, berapa banyak sebenarnya dibelanjakan oleh JKM setakat ini untuk membeli barang-barang keperluan ataupun mengagihkan barang-barang keperluan ini ke Pengkalan Hadapan di Kelantan?
Untuk monsun timur laut 2023-24, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 2,340,000 dan kami pun telah belanjakan dan kami dah agihkanlah kepada 160 pengelahadapan dan juga 16 stor kita di jajahan. Jadi bantuan-bantuan makanan ni untuk berapa ramai dianggarkan tuan penduduk yang terlibat? Yang kita edarkan itu lebih kurang 30,000 lah kepada mangsa yang terlibat. Dan adakah barang-barang tersebut telah dihantar ke pusat pemindahan yang terlibat? Sebahagian telah dihantar dan sebahagian tu memang dah ada lah di pusat sementara tu, minat sementara. Kerana ada juga pusat minat sementara tu yang merupakan pengelahadapan JKM. Jadi sekiranya barang-barang ini tidak mencukupi dan sekiranya berlakunya pertambahan jumlah penduduk yang terjejas banjir ke pusat pemindahan banjir, apa tindakan seterusnya oleh JKM? Adakah dengan membelinya daripada pihak-pihak tertentu? Okey, di Kelantan kita ada 70 pembekal besar seperti Maidin, Pantai Timur dan pelbagai lagi lah, Pesaraya. Dan sekiranya lah bekalan yang kita perolehi pada tahun ini tidak mencukupi, JKM akan memohon tambahan lah melalui pembelian darurat di bawah arahan perbendaharaan 173.2. Dan pengalaman kita tahun lalu memang kita akan adakanlah pembelian seperti ini bagi menampung keperluan semasa di pusat pemindahan sekiranya bekalan keperluan yang kita ada di sini tidak mencukupi lah. Jadi tuan difahamkan di PPS terdapat beberapa pembaharuan yang diadakan oleh JKM, antaranya menyediakan kad PPS kepada isi rumah bagi memastikan setiap isi rumah mendapat bantuan selayaknya. Ya betul. Sebelum ini memang dah ada kad tersebut, cuma tidak seragam. Tahun ini JKM seragamkan, kita panggil kad pusat pemindahan sementara. Kad ini kita agihkan kepada ketua keluarga, di mana kita tahu nanti apabila kita agihkan barang-barang sebagai contohlah tutu, kain selimut, tuala, hygiene kit dan sebagainya, kita akan catat dalam kad tersebut termasuklah makanan. Ini adalah untuk mengelakkan supaya semua mangsa yang berada di pusat pemindahan mendapat keperluan yang sepatutnya. Untuk mengelakkan juga berlaku mungkin berlebihan ataupun 2 kali diterima ataupun ada yang tak dapat. Jadi bila ada kad PPS ni kami boleh kawal dari segi keperluan itulah. Okey. Biasanya tuan bila pertama kali penduduk terjejas berpindah ke pusat pemindahan, diorang akan mungkin tak ada makanan dekat situ. Jadi JKM telah memperkenalkan satu pack makanan segera yang boleh dimakan macam tu je, cepat. Jadi apa namanya tu tuan? Okey, alhamdulillah tahun ini kita diperuntukkan makanan yang dipanggil retot lah. Maksudnya retot ini satu makanan yang boleh dimakan begitu sahaja selepas dipanaskan. Dan tahun ini kita permulaannya menerima sebanyak 3,000 pack lah daripada Putrajaya. Dan lepas tu kita membuat perolehan sebanyak 19,000 lagi dan insyaAllah pada 24 hari bulan ini tambahan 5,000 lagi lah yang akan diedar oleh Ibu Pejabat ke JKM Kelantan. Dan keseluruhannya yang kita terima dalam hujung minggu ini lebih kurang dalam 24,000 lah retot lah, food lah yang akan kita agihkan kepada semua PPS lah. Bagaimanapun ini hanya adalah kita agih sekali saja. Maksudnya kalau PPS itu baru dibuka, kita agihkan ini sebagai satu langkah awal sebelum pembekal kita khususnya mungkin ketera ataupun kaki tangan yang menyediakan makanan memasak lah. Jadi untuk memastikan mereka yang tak lapar, kita berikan makanan retonnya. Baik, terima kasih tuan. Jadi itulah antara gambaran yang dapat saya berikan mengenai gerak kerja JKM Kelantan dalam menghadapi monsun timur laut yang sedang melanda Kelantan ketika ini. Jadi saya kembalikan kepada rakan setugas di Angkasa Peri, silakan. Kembali bersama kami di Karnival Usahawan Desa di Pekarangan Anjung Fordia dan bersama kami
ini adalah our grand finale lah ni. Ya, betul. Kita nak ajak anda semua, tapi sebelum saya nak tanya, mana kuih bakar saya? Mana Saya kata saya akan bawa donat. Donat, tapi kuih bakar dia tak janji. Alah, okeylah, fahamlah. Tapi saya tuntut je lagi dan yang paling penting sekarang kita nak ajak anda semua bukan saja untuk pergi yang siang ni tau, tapi malam ni pun Malam ni memang gempak. Konsert Otai akan dianjurkan pada malam ini. Jadi untuk berkongsi lebih lanjut, kita bersama dengan tetamu-tetamu kita pada Dr. Terence. Ya, kita bawakan tak lain dan tak bukan satu-satunya Dato' Ned. The legend. Yes, legend. Okey, salah seorang daripada artis Otai kita malam ini dan juga kita ada bersama Encik Zaflin Pawante yang merupakan setiausaha bahagian pembangunan usahawan desa yang turut bersama dalam membantu untuk menganjurkan Karnival Usahawan Desa Ya, betul. di Anjung Korea. Dan Encik Zaflin kan bukan saja untuk berkongsi kita informasi, tapi baru lepas Fun Run tadi. So, minta maaf lah kalau ada yang kurang menyenangkan. Berapa kilometer? Ada 5 kilometer. 5 kilometer. Sukses Alhamdulillah, sesudah subuh tadi dah mula dah. Dah ramai dah datang tadi. Alhamdulillah. So fun lah, memang fun. Dengan family, dengan tolak stroller. Esok ada lagi? Esok ada lagi. Esok fun ride pula. Fun ride pula. Fun ride hari lebih panjang daripada hari ni. Memang jauh lah. Itu pun tak jauh sangat. Kita buat 15 km je. Dia more tu kita nak bagi tarik orang semua datang sambut kita, support kita. Betul. Make it a family affair. Jadikan keluarga ramai-ramai tu pun. Nama pun fun. So fun ride. Kita suka-suka je. Tak ada macam nak. Kita kena aim. Saya nak menang. Saya kejar. Pakai elektrik pun boleh. Tak ada masalah Kami tak penalize. Tak ada beep number, tak ada. Jalan je. So pakai bagi boleh tak esok? Memang ride pun kan? Okey, berkaitan dengan sambutan pada ini nampak menggalakkan sebab memang dah dimulakan dengan Fun Run dan kita menantikan esok dan juga malam ini. Dan Datuk pun nanti akan buat konsert kat sini untuk kita. Konsert mini. Konsert untuk malam ini kita nak kongsikan lebih lanjut. Datuk, boleh kita kongsikan? Alhamdulillah, sebagaimana yang kita semua dimaklumkan, sepanjang Karnival ini memang berpusu-pusu. Rakyat Malaysia di serata negara kita datang berkumpul dan juga memeriahkan lagi suasana Karnival kita pada hari ini. Dan malam ni saya akan bersama-sama dengan penyanyi-penyanyi lain. Antaranya ialah Datuk Ramli Sarip, Datuk Hatan, Datuk Khatijah Ibrahim dan juga Ella. Jadi ini memang malam ni ialah merupakan malam yang boleh dikatakan malam Otai lah. Luar biasa. Semua dihimpunkan dalam satu pentas. Bagaimana Karnival Usahawan Desa berjaya menghimpunkan semua otai-otai ni? Memang alhamdulillah lah kita dapat sokongan yang macam tadi daripada pengunjung, daripada semua pihak lah. Masuk Tok Nes memang setia lah bersama kita. Amin. KUD ni pun sinonim lah dengan Tok Nes ni. Amin. Ya, terima kasih. Ya, betul. Jadi kita tak sabar nanti sebab bukan mudah untuk kumpulkan semua dalam satu masa. Jadi yang paling penting tak payah nak bayar tiket pun, datang je tengok secara terbuka untuk anda semua. Tapi memang tak ada tiket, tapi datang bantulah usahawan-usahawan kita, sokong usahawan-usahawan kita. Betul. Ada 1,000 usahawan nak tolong ni. Bantulah kan. Dengar pun hari semalam kan untuk penjawat awam ni pun hari yang indah semalam. Semalam cucuk duit penuh. Kalau kita perhatikan apa yang disediakan kepada kita dalam Karnival ni, usahawan-usahawan desa yang ada ni memang dia orang ni sangat efisien, sangat committed. Dan kalau kita tengok produk-produk dia orang tu ialah produk yang boleh dikatakan, saya sendiri sejujurnya boleh dikatakan produk yang world standard. Jadi inilah dia yang kita rasa sangat bangga lah. Cumanya saya mengharapkan produk-produk kita ni akan lebih jauh lagi pergi atas bantuan Kementerian KUD kita, insya-Allah. InsyaAllah. Ini bercakap daripada dasar pengalaman yang sering bersama dengan KUD. Kita tengok macam setiap kali ada penganjuran mesti ada lagi penambahbaikan. Lagi bertambah lagi produk-produk yang baik dan canggih. Kita tengok sekarang ni kalau di sini, contoh kalau anda beli luar dengan harga sekian, anda akan dapat harga sekian ni, maknanya lagi murah. Sekian. Sebab dibawa ke sini untuk anda, jadi anda hanya perlu datang kemari untuk berikan sokongan kepada para usahawan kita ini. Dan beli dulu apa yang patut, baru singgah masuk bawah khemah utama ini kan. Dan ada penghantaran juga diberikan, jadi anda tidak perlu risau, boleh berbelanja dengan suasana aman dan tidak perlulah bawa balik ke kereta, kemudian datang balik dan sebagainya. Penghantaran disediakan, jadi anda boleh order dulu dan pesan untuk dihantarkan ke lokasi yang menjadi pilihan selepas itu. Okey. Dan seterusnya dalam masa yang sama juga, kalau kita boleh kongsikan juga berkaitan dengan konsert pada malam ini, dijangkakan lebih kurang berapa banyak lagu?
Macam saya saja saya sediakan lebih kurang dalam 5 buah lagu. Wow. Mungkin dalam artis-artis lain pun sama juga saya kira. Jadi dijangkakan persembahan kita pada malam ni menjangkau dalam masa di antara 2 jam setengah hingga ke 3 jam setengah. Jadi yang hujung tu saya suka dengar. Biasa Datuk Ner dengan kawan-kawan dia akan belanja lagu. Penonton ramai, sama sokong. Semua dia akan lagi ramai. Playlist macam mana Datuk hari ni? Playlist lagu-lagu yang akan disajikan yang akan antaranya adalah Ku di Halaman Rindu. Antaranya. Dan saya suka nyanyi satu lagu yang agak lagu ni lately ni je lah yang rasa macam meriah sangat lagu tu. Lagu Zahid Tak Terucap. Nyanyi lagu tu malam. Okey. Tahun ini sekarang lah saya baru nak suruh Terence sambut. Janganlah ni. Saya akan menyumbangkan lagu tersebut. Tak boleh. Sumbangan saya ni. Saya mengharapkan selepas rakan-rakan, selepas pengunjung-pengunjung datang shopping, jangan lupa malam ni di pentas utama saya dan rakan-rakan artis lain akan memeriahkan lagi suasana karnival kita pada hari ini. Malam ni insya-Allah. Malam ni insya-Allah. Zafrin, kita tahu juga keadaan cuaca ke tak menentu. Ya Allah. Persediaan ke arah itu. Sebab semalam petang pun hujan lebat Betul hujan lebat. Tapi alhamdulillah kita memang sama-sama lah doakan mudahkan urusan kita dapat cuaca yang baik. Tapi alhamdulillah hujan sekejap saja. Maghrib tu dah reda, dah seriat orang kampung kata cakap. Lepas tu menjelang isyak dah seriat. Menjelang isyak tu insya-Allah dia datang. Tapi jangan risau sebab tempat-tempat kita ni berbumbung. Berkhemah. So datang ini saja senang-senang 3,000 orang boleh masuk, 3,000 5,000. So cakap lepas tu di sekeliling kawasan KUD ni ada skrin-skrin besar yang kita buat live juga. So kalau nak sambil-sambil makan, kena bihun sup yang sedap-sedap sana, kena nasi kandak Yusof Relau yang sedap tu kan, sambil-sambil makan dengar juga suara Datuk Ner. Sampai dengan sampai dengan baik kan. So dengan jelas insya-Allah. Dia memang santai untuk keluarga lah. Kalau saya sambil makan dona. Dona lagi. Dona nak tambah sikit. Dona tu daripada sejak mula lah hari Rabu itu queue tak pernah putus. Sorry lah ni. Saya tadi nak tinggal kasut dah masuk queue. Tinggal kasut. Okey. Sebentar lagi kita akan berhibur dengan Datuk Nash yang mini konsert kita di sini. Belanja lagu. Belanja lagu. Kita akan berhibur dengan Datuk Nash untuk menjadi penutup tirai untuk siaran kita. Jadi kita persilakan Datuk untuk pergi ke destinasi untuk kita buat konsert mini kejap lagi. Silakan Datuk. Silakan saya. Ya, silakan. Datuk saja. Kalau saya jangan. Datuk saja. Okey, dan yang tak menyanyi duduk sini. Ya. Dan yang penting Datuk akan nyanyikan satu lagu yang Terence akan sambut nyanyi. Pula. Tiada lagi kidungmu. Janganlah. Tolong hari. Okey. Jadi kita nak mereka terus menonton. Ya, betul. Dan mini konsert ini kalau nak tengok yang lebih banyak lagi lagu-lagu yang kita sampai ke Datuk Nash dan juga Datuk Ramli Sarip, kita ada Datuk Khairul Ibrahim, Datuk Hatan dan juga kita ada Ella kan. Malam ni jangan lupa. Asal awal pukul apa tu kena datang? Datang lepas isyak okeylah. Lepas isyak. Lepas isyak datang pukul 9 mula ke? 8.45. 8.45 dah. Saya isyak awal sekarang Dan sedikit sebanyak bayangan untuk esok apa yang akan dijadualkan. Konsert esok penutup. Okey, esok ada konsert penutup pula. Sebab malam ni otai, esok kita bagilah yang untuk kita untuk muda-muda pula. Muda-muda sikitlah. Kan. Kita ada Flow 88, esok kita ada Kai Bahar. Kita ada Ani Zakri dan pasangannya Syamil. Kita ada juga tapi ada juga otai juga seorang. Kita simpan seorang Zian Azil. Ini penutup. Biasanya KUD ni dia tutup sampai pukul 4-5 petang, hari Ahad dah habis. Tapi kali ni tahun ni penambahbaikan berterusan. Kita nampak usahawan kita semangat, produk-produk dia banyak lagi. Kita habiskan sampai Ahad malam. Dan juga akan ada pemenang bertuah yang akan membawa pulang sebuah kereta. Kita dah ada dah. Dah ada. Tunggu tuan je. Tunggu tuan saja. Jadi kena datang kena daftar dulu betul Scan QR code. Senang je sekarang ni. Scan QR, daftar dan anda berpeluang untuk menjadi pemenang cabutan bertuah tu. Okey, jangan lupa malam ni konsert utai akan berlangsung dan pastinya seawal pukul 10 sampai 10 malam di mana karnival usahawan desa ini diadakan esok hari yang terakhir tau. Jadi jangan lepaskan peluang
peluang. Ada banyak yang menarik dan lebih daripada 1,000 usahawan menanti anda dengan pelbagai penerangan juga berkaitan dengan peluang untuk anda ceburi dan TVET pun ada. Betul. Dan nak buat kalau business matching boleh. Anda nak jadi usahawan pun boleh datang ke sini. One Stop Center, semua disediakan bagaimana untuk memulakan perniagaan dan juga bagaimana untuk terus kompetitif. Semuanya disediakan di bawah kementerian dan agensi-agensi di setiap negeri. Betul. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Zafrin kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan terima kasih juga kepada anda yang mengikuti siaran kami sejak awal pagi tadi. Ya, jangan lupa datang untuk rasa nasi kanan, nasi dagang, murtabak, rendang maman, nasi ambeng, mi bandung, patin masak tempoyak, pasembu, bihun sup utara dan laksam dan juga dona di sini. Sebut juga di ujung. Okey, baik, kita berakhir untuk Selamat Pagi Malaysia dari KUD and Putrajaya 2023. Saya Hani Hamid. Dan saya Terence Das, rakan saya dah lapar dah ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Dato' Nash. Siapa yang menghapuskan hati kering dan gersang? Siapa yang menentukan? Sedangkan kau yang ku sayang telah pergi dariku. Dan harapan hidupku, oh sayang, tiada lagi ku dengar hidungmu, tiada lagi derai tawamu, hanya kesepian yang kian mencengkam. Malam-malam dingin membeku, hari-hari kian kelabu. Dalam doa tulus ku sebut namamu, cintaku. Tiada lagi ku dengar hidungmu, tiada lagi derai tawamu, hanya kesepian yang kian mencengkam.